Alhamdulillah yang saya hormati Ustaz Muzuza ataupun yang dikenali sebagai Ustaz Zul Husni Ustaz, nama asal beliau Zul Husni Zaki, okey. Muhammad Zul Husni Zaki. Jadi singkatannya Muzuza kan. Alhamdulillah. Dan yang saya tak lupa juga kepada para peserta My Tadabbur Time yang sedang menyertai di live Facebook. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah, sahabat-sahabat semua yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah. Pagi ini insya-Allah kita akan bersama-sama dengan Ustaz Muzuza insya-Allah mengupas satu buku yang sangat-sangat signifikan untuk dunia Al-Quran. Signifikan buku ini yang mana ditulis sendiri oleh Imam Nawawi 800 tahun yang lalu ditulis buku ini, tapi alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah kerana berkat usaha Imam Nawawi kan, sehingga kini buku ini masih boleh disyarahkan ataupun masih boleh dibincangkan, ya, boleh dibaca lagi dan sebagainya. Alhamdulillah. Dan pagi ini insya-Allah Ustaz Muzuza akan kupas buku At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, adab pembaca Al-Quran. Kalau di tangan saya ada yang inilah yang versi Telaga Biru, versi Telaga Biru punya. Mungkin tuan-tuan puan-puan ada buku ni, okey. Okey, boleh rujuk insya-Allah. Okey, bersama-sama dengan kita pada pagi ini Ustaz Muzuza. Ustaz Muzuza ni berasal daripada Kelantan dan membesar di Terengganu. Okey. Ustaz Muzuza merupakan pelajar Ma'had Tahfiz Al-Quran Negeri Terengganu dan kemudiannya menyambung pengajian di peringkat sarjana muda dalam pengajian Al-Quran dan Sunnah di UIA kampus Gombak. Dan sekarang Ustaz sedang menyambung pengajian di peringkat sarjana di Universiti Sultan Zainal Abidin di Terengganu, UNIZA. Ya. Alhamdulillah. Dan Ustaz merupakan antara asatizah Tadabbur Center juga. Alhamdulillah, Dream Team Tadabbur Center di bawah keseliaan Ustaz Syahari, Ustaz Syahmi, Dr. Azrul Azlan. Alhamdulillah. Dan buat masa ini Ustaz menumpukan penulisan-penulisan tentang topik Al-Quran seperti tajwid, tadabbur, tafsir melalui perkongsian-perkongsian Ustaz, antaranya di Telegram yang Ustaz aktif di Telegram. Alhamdulillah. Dan setiap pagi juga kalau kita perasan, kalau tuan-tuan puan-puan pernah ikuti, mungkin boleh ikuti bermula esok ke insya-Allah setiap pagi, kalau tak silap saya pukul 7 pagi Ustaz akan live di IG Ustaz, dan di Telegram saya tak pasti, mungkin ada voice ke dan sebagainya, tentang setiap juzuk dalam Al-Quran. Jadi contoh macam hari ini juzuk 16, Ustaz kupas tentang sinopsis ataupun intipati yang ada dalam juzuk 16 sebagai contoh kan. Jadi esok 17 Ramadan mungkin kita boleh sertai insya-Allah sama-sama. Moga-moga dapat manfaat daripada perkongsian Ustaz insya-Allah. Dan Ustaz juga berminat ilmu lain seperti fiqh Islam, hadis dan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dan boleh follow Ustaz di Telegram, di IG, okay, di Facebook, insya-Allah kita dapat banyak manfaat insya-Allah melalui perkongsian Ustaz. Okey. Kitab pada hari ini yang kita akan bedah lah kan. Kita akan kupas ataupun kita akan bedah adalah kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kalau buku ni antara buku silibus kalau saya di UIA dulu, apabila nak belajar dalam kuliah tentang tilawah Al-Quran dan sebagainya, digunakan buku ni sebagai silibus utama lah, buku At-Tibyan ini. Dan buku ni sebenarnya ada 10 bab. Kalau ikutkan ada 10 bab. Tapi kalau dalam buku Telaga Biru ini, cetakan Telaga Biru ini, dia kupas ataupun diterjemahkan sehingga bab ke-9 sahaja. Sebab apa? Sebab bab ke-10 tu ada istilah-istilah yang ditulis dan sudah diterjemahkan dalam kupasan bab yang 1 hingga 9 tu. Okey. Dan kalau kita tengok dalam buku ini, bab pertama menghimpunkan tentang himpunan kelebihan membaca Al-Quran dan para penghafaznya. Bab kedua pula keistimewaan membaca Al-Quran. Bab ketiga memuliakan ahli Al-Quran. Bab keempat adab guru dan penuntut Al-Quran. Bagaimana adab berguru kan? Adab guru, adab pelajar terhadap Al-Quran. Dan seterusnya bab 5 ni yang menarik, adab-adab penghafaz Al-Quran. Okey. Banyaklah yang dikupas dalam buku ni, mengambil upah mengajar Al-Quran tu bagaimana kan? Bagaimana nak memelihara dan memperbanyakkan bacaan Al-Quran, bacaan Al-Quran di waktu malam
Dan seterusnya bab 6. Bab 6 ini antara bab yang panjang yang dikupas, antara bab yang terpanjang dalam ni. Bab 6 dikupas tentang adab-adab membaca Al-Quran. Okay. Dalam ni pelbagai isu yang dimasukkan. Okay. Pelbagai kupasan yang sangat menarik tentang sujud sujud tilawah pun ada, tentang tadabbur Al-Quran pun ada dalam bab ke-6 ini. Okay. Tentang adab khatam Al-Quran, okay? Waktu yang terpilih untuk membaca Al-Quran dan sebagainya. Okay? Dan seterusnya bab ke-7 ada tentang adab seluruh manusia terhadap Al-Quran. Bagaimana kewajipan mengagungkan dan menyucikan dan memelihara Al-Quran. Bagaimana dengan perdebatan pada Al-Quran tanpa sebab. Bagaimana dengan penulisan Al-Quran pada bekas dan dibasuh dan diberi minum kepada pesakit. Ini menarik yang dikupas. Dan tentang ruqyah, tentang ayat-ayat yang digunakan untuk ruqyah dan sebagainya. Dan bab ke-8 adalah tentang himpunan ayat dan surah yang sunat dibaca pada waktu tertentu. Okey, bacaan sebelum tidur, bacaan selepas bacaan bangun apabila bangun tidur, bacaan Al-Quran untuk orang yang sakit, okay? Dan bab yang terakhir dikupas di sini penulisan Al-Quran dan memuliakan mushaf. Antaranya yang dikupas oleh Imam Nawawi dalam bab ke-9 ini adalah tentang bagaimana orang yang berhadas itu, bolehkah dia menyentuh Al-Quran, orang yang berjunub ataupun orang yang datang haid, bolehkah dia mengelak helaian mushaf Al-Quran dan sebagainya. Menarik isu yang ada dalam buku ni, dan semuanya berkisah tentang Al-Quran, kan, hukum hakam tentangnya ataupun tata caranya ataupun adab-adab kita terhadap Al-Quran. Jadi bukan sayalah untuk mengupas pada pagi ini. InsyaAllah Ustaz Muzuza sendiri akan kupas buku ini. InsyaAllah kita akan dapat manfaat insyaAllah daripada kupasan Ustaz. Jadi tanpa melengahkan masa, saya tanya dulu para peserta semua okey ke? Jelas ke suara? Dan dah bersedia ke semua untuk mendengar kupasan daripada Ustaz? InsyaAllah. Okay, boleh tulis di ruangan komen insyaAllah. Dah bersedia Ustazah? Berapa harga buku tu? Nanti saya share insyaAllah. Harga buku ni yang Telaga Biru ni RM49. Dia hardcover. Dia hardcover. Ada sekitar 180 lebih muka surat insyaAllah. Facebook Ustaz Muzuza apa ya? Kalau tak silap saya Muhammad Zul Husni. Kalau tak silap saya lah. Betul, ada yang dah share link Telegram Ustaz, The Garden of Al-Quran. Boleh follow Telegram Ustaz insyaAllah. Nanti saya akan share link untuk pembelian buku insyaAllah. Kita akan order melalui Telaga Biru insyaAllah, untuk para pelajar yang berminat nak order insyaAllah. Okay, jadi tanpa melengahkan masa, saya jemput Ustaz Muzuza untuk perkongsian pada pagi ini. Falyatafaddal mashkura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Baik, saya nampak ke skrin yang saya share ni? Nampak Ustaz? Ustaz, Okey. next slide, nak tengok dia bergerak tak? Okey. Baik. Okey, boleh? Okey, nampak. Alhamdulillah. Okey. Baik, alhamdulillah, segala syukur dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana peluang untuk kita sama-sama masih lagi meneruskan ibadah berpuasa pada hari ini, hari yang ke-16 Ramadan, alhamdulillah. Dan salah satu juga nikmat kita adalah bersama dengan Al-Quran, dan sesuailah dengan kita punya kita punya topik pada pagi ini, iaitu kitab berkenaan dengan Al-Quran juga. Um, Salah satu perkara yang penting bagi seorang penuntut ilmu dan juga para ulama adalah bagaimana hubungan dia dengan Al-Quran Al-Karim. Sebab tu kita perhatikan para ulama yang ramai lah, kita kalau kita nak bilang nama memang terlalu ramai, iaitu mereka akan mulakan pengajian dan juga musafir ilmu mereka dengan Al-Quran. Kita panggil sebagai rihlah ilmiah mereka dengan Al-Quran. Mesti akan start mula-mula, paling-paling pun mereka akan belajar Al-Quran, ataupun biasanya kalau kita dengar ulama-ulama silam, dia akan mula dengan menghafaz Al-Quran.
Jadi itu adalah benda yang normal dan biasa bagi para ulama. Kerana apa? Kerana sudah tentulah Al-Quran ni dia merupakan sumber kepada semua ilmu, manba'ul ilmi. Okay? Ataupun Imam Suyuti kata dalam Al-Itqan, manba'ul ulum, tempat lubuk kepada semua ilmu yang ada. Sebab tu kalau kita fokus kepada Al-Quran, okay, kemudian insya-Allah ilmu-ilmu yang lain mudah untuk meresap ke dalam jiwa kita. Baik, saya tak nak panjang sangatlah dekat mukadimah ni. Dan seperti yang saya jangkakan juga, iaitu program kita pada pagi ini adalah bedah buku At-Tibyan. Okay? Jadi saya tidaklah akan sebutkan perbahasan dalam kitab ini satu persatu. Cumanya kita akan lihat kepada overview ataupun rangkuman umum bagi kitab ini. Okay, insya-Allah kita akan lihat secara umum kitab ni tentang apa dan bagaimana cara Imam Nawawi menulis kitab ini, insya-Allah. Okey. Jadi yang pertama, nama kitab At-Tibyan. At-Tibyan ni kalau bahasa mudah ni keterangan lah. Okey, keterangan fi adabi hamalatil Quran, pada menerangkan tentang adab-adab hamalatil Quran. Hamalah ni sebenarnya datang daripada perkataan hamalah lah, ha, mim dan juga lam, iaitu uh, menanggung. Okey, menanggung ataupun orang yang mengandungi. Okey, hamalah ni mengandung, membawa, samalah. Okey. So hamalatil Quran, orang yang mana menanggung Al-Quran dalam diri dia. Sama ada orang yang membaca ataupun orang yang menghafaz Al-Quran. Biasanya kalau kita sebut sebagai hamilul Quran, dia signifikan kepada terma orang yang menghafaz Al-Quran. Orang yang menghafaz Al-Quran. Tapi kat sini juga dibahaskan tentang orang yang membaca dan juga pelbagai interaksi kepada Al-Quranul Karim. Okay, yang di sini saya letakkan gambar tu adalah terjemahan versi Telaga Biru yang mana Ustazah telah pun sebutkan tadi. Okay. Sebenarnya ada banyak versi, nanti kita tak fokus semualah, kita fokus kepada yang paling mudah didapati di pasaran sekarang lah, iaitu yang warna biru ni. Okay. Baik, kemudian kitab ini jelas yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi. Sebab tu saya bercadang untuk kita berkenalan secara ringkas berkenaan dengan siapakah Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam Nawawi ni dia sebenarnya bukan seorang yang asing dalam kita punya dunia keilmuan Islam. Okay? Sebabnya jasa Al-Imam Nawawi terhadap dunia ilmu kita ni terlampau banyak dan terlampau luas. Okay, yang pertama, nama Al-Imam Nawawi adalah Yahya ibn Sharaf An-Nawawi. Ini nama pendek beliau lah, ataupun nama yang secara ringkas. Okay, kita ada banyak lagi nama kat belakang, bin Murni, okay, bin Jam'aban dan banyak lagi. Okay, nama Al-Imam Nawawi, tapi ini yang ringkas dan biasanya orang sebut Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi, begitu. Okay, dan nama gelaran Al-Imam Nawawi iaitu yang pertama Abu Zakaria. Okay, walaupun Al-Imam Nawawi ni diriwayatkan bahawa beliau tidak berkahwin, okay, menghabiskan semua baki daripada umur beliau dengan ilmu, tidak berkahwin, okay, tapi juga beliau meletakkan gelaran iaitu gelaran Abu Zakaria. Okay, di sini disebutkanlah, dibahaskanlah oleh para ulama, walaupun kita tak ada anak, boleh meletakkan nama laqab sedemikian. Okay. Kemudian, minta maaf, kunyah sedemikian. Okay. Kemudian, nama juga beliau yang diletakkan gelaran iaitu Muhyiddin. Muhyiddin, iaitu orang yang menghidupkan agama. Tapi menarik sedikit tentang gelaran ini, Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sendiri dikatakan tidak menyukai gelaran ini. Okay, sebab terlalu besarlah nama ni, Muhyiddin ni, iaitu orang yang menghidupkan agama ni terlalu besarlah bagi beliau. Jadi beliau kata ini adalah satu benda yang tidak digemari. Jadi anak murid beliau, Imam Ibnu Al-Attar rahimahullah, menyebutkan dalam kitabnya, okay, Tuhfatul Talibin fi Tarjamatil Imami Muhyiddin. Dia disebutkan bahawa Imam Nawawi sendiri kurang gemar dengan nama gelaran yang diberikan oleh orang lain kepada beliau, iaitu Muhyiddin. Okay. Satu pengajaran besar untuk kita dapat, para ulama biasanya dia tak suka sangat orang puji dia. Okay.
biasanya dia apa, kalau kita lihat sosok tubuh para ulama, sama ada ulama terdahulu ataupun sekarang, biasanya tak berapa family ataupun tak berapa digemari sangat apabila orang puji mereka. Okay, bahkan ada yang melarang pun memuji mereka. Jadi ini salah satu benda yang kita kena ambil juga pada akhir zaman ini. Penuntut ilmu kena tanam dalam diri, iaitu tuntut ilmu bukan kerana ingin kejar kepada apa ni, pujian daripada orang ramai, ataupun kita nakkan attention daripada orang. Okay, kalau penuntut ilmu mengejar attention ataupun perhatian, maka penuntut ilmu tersebut boleh jadi terbabas dalam membuat tindakan. Seperti contoh, dia buat kontroversi, dia share benda-benda yang nampak macam, kita kata bahasa kita, gempak lah. Tapi rupanya boleh menyebabkan ketegangan dalam masyarakat. Okay, sebab apa? Sebab mungkin dia berniat kepada perhatian manusia. Jadi ini tidak bagus. Okay, para ulama dahulu mereka tak nakkan kepada perhatian dan pujian. Okay, sebab tu ramai juga yang mana uh, tak berapa suka dengan pujian yang dilontarkan kepada mereka. Okay, kemudian Al-Imam Nawawi dikatakan ataupun direkodkan lahir pada 631 Hijrah. Okay, 631 Hijrah. Okay, maknanya sezaman dengan kita kata ramai ulama juga, okay, ketika itu. Dan beliau daripada daerah Nawa. Okay, daerah Nawa ni adalah apa, satu daerah di Syam ketika itu, dan lebih tepatnya di kawasan Syria kalau sekarang lah. Okay. Dan kisah beliau ni juga agak panjang. Okay, saya letakkan beberapa poin di sini. Yang pertamanya, Al-Imam Nawawi disebutkan sebagai orang yang mana mengulang kaji 12 mata pelajaran sehari. Ini antara kehebatan Al-Imam Nawawi rahimahullah, iaitu beliau dapat mengulang kaji mata pelajaran 12 mata pelajaran sehari. Tak heranlah kita jumpa sekarang Al-Imam Nawawi menulis dalam berbagai jenis bidang ilmu, kerana dia banyak belajar dan juga banyak mengulang kaji. Dan Al-Imam Nawawi juga diceritakan bahawa beliau ni pada waktu dia kecil pun dia bukan macam orang lain. Okey. Yep. Okey, dia bukan seperti orang yang lain. Iaitu kalau kita tengok masa waktu kecil mungkin orang lain bermain-main dan sebagainya, tapi Al-Imam Nawawi bukan sebegitu. Beliau masa waktu kecil pun dah start menunjukkan minat kepada bidang ilmu. Okey. Dan kemudian ada ulama yang berjumpa dengan ayah beliau. Okey, dia kata kepada ayah Imam Nawawi, jaga budak ni elok-elok, dia akan jadi hujah kepada umat ini. Okey, maka betul kita kata tekaan para apa ulama tersebut kepada ayah beliau, iaitu Al-Imam Nawawi menjadi tokoh ulama yang sangat-sangat dijunjung tinggi sampai sekarang. Kitab Al-Imam Nawawi dimanfaatkan oleh umat sampai sekarang lah. Okey. Dan Imam Nawawi juga disebutkan bahawa ulama yang mana tidak tidur selama 2 tahun atas katil. Dia tidur, hanya tidur sambil duduk di meja study saja. Okey, 2 tahun. Okey, sebab tu kita tengok uh, Al-Imam Nawawi jadi Al-Imam Nawawi kerana tak banyak tidur. Okey, tak banyak tidur. Okay, di sana ada kata apa kalam daripada ulama salaf yang menyatakan bahawa dua perkara yang boleh merosakkan hati kita adalah banyak tidur dan banyak makan, kan. Alhamdulillah kita berada pada bulan Ramadan, tak banyaklah makannya, insya-Allah. Okay, tapi banyak tidur tu boleh jadi. Tapi Al-Imam Nawawi tidak tidur banyak. Okay, ada yang menyatakan bahawa Al-Imam Nawawi ni siangnya kurang tidur, malamnya pula tidur, tapi tidur di atas meja study saja. Maksudnya mudahlah terkejutnya. Okay, jadi banyak belajar daripada banyak tidur. Okay, jadi pada tahun 649 Hijrah, Al-Imam Nawawi berhijrah ke lebih kawasan yang lebih center lah. Okay, kawasan yang lebih ramai para ulama bertumpu di situ, iaitu di Dimashq ataupun Damsyik. Okay. Seperti biasa, para ulama ni dia ada kita kata cabaran-cabaran dalam hidup dia juga, dan ada kisah-kisah yang mana kita boleh inspirasikan. Antara yang paling masyhur adalah yang pertamanya tentang Al-Imam Nawawi menjaga permakanan beliau. Okay, menjaga pemakanan beliau.
Seperti contoh, dia hanya makan bekal daripada ibu bapa dia dari rumah. Okey, kerana ketika itu di tempat beliau mengajar ataupun sebahagian menyatakan bahawa di daerah beliau itu ada kes konflik ketidakpercayaan terhadap pemerintah, ketika mana pemerintah ada membuat beberapa tindakan. Jadi harta ataupun kita kata apa uh, kupon makanan, okay, lebih kurang macam itulah, okay, diberikan oleh kerajaan ketika itu tidak diyakini oleh Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi decide hanya untuk makan bekal daripada rumah dia saja. Okay. Dan Al-Imam Nawawi juga tak banyak membeli makanan di luar, kata dia. Okay. Maka dia hanya banyak makan daripada buah-buahan dan juga masakan di rumah. Okay. Daripada rumah oleh ibu bapa dia. Okay. Kemudian Al-Imam Nawawi juga pernah berkonflik dengan seorang raja. Raja itu dinamakan sebagai Raja Zahir Baibars. Okay, jadi Raja Zahir Baibars ni kisahnya panjang. Dia itu ada konflik berkenaan dengan melawan tentera Tatar ketika ini. Jadi antara orang yang mana menentang kepada fatwa ataupun arahan raja adalah Imam Nawawi. Raja Zahir Baibars dinyatakan bahawa beliau ini menyuruh rakyat ketika itu untuk kumpulkan duit dana, okay, untuk peperangan, okay, bersedia kepada peperangan melawan tentera Tatar ketika itu. Jadi Al-Imam Nawawi antara ulama yang bangun untuk nyatakan tidak boleh, okay, kerana ketika itu kerajaan masih ada keupayaan dana daripada sumber yang lain, maka tidak sewajarnya dikerahkan kepada rakyat terlebih dahulu. Okay, jadi ini cerita yang panjang. Okay. Cuma nak bagi tahu bahawa Al-Imam Nawawi tidaklah seorang yang mana mencintakan kepada kemegahan. Kalaulah seseorang itu melakukan kesilapan, Al-Imam Nawawi menegur dengan cara yang terbaik. Itu yang mana kita boleh dapat inspirasi dan juga contoh. Jangan apa kita lihat kepada dunia yang mana bila mana orang puji maknanya itu adalah terbaik. Bukan. Al-Imam Nawawi nak ajar kepada kita bahawa tegurlah dengan cara yang terbaik dan tegurlah walaupun mungkin kadang-kadang keadaan tidak menyebelahi kita. Okey. Kemudian Al-Imam Nawawi ada banyak karya yang kita kata terlalu banyaklah dalam pelbagai jenis bidang ilmu. Okay, dan antara benda yang Al-Imam Nawawi ni kita kata Allah Ta'ala muliakan dia adalah kerana kita sebutkan bahasa bahasa guru-guru kami adalah semua ilmu ada dalam perut dia. Macam itulah lebih kurang. Okay? Guru-guru kami menyatakan ilmu hadis, ilmu fiqh, ilmu bahasa Arab dan banyak lagi ilmu ada dalam perut Al-Imam Nawawi. Maksudnya beliau hadam dengan sangat-sangat baik. Sebab tu kalam-kalam ataupun kitab-kitab Al-Imam Nawawi sangat menjadi pilihan dan juga antara yang menjadi unggul dalam bidang-bidang ilmu yang dibincangkan. Okey. Bila cerita tentang karya Al-Imam Nawawi, saya ada sebutkan ataupun letakkan kat sini, lampirkan beberapa kitab yang penting lah untuk bila kita sebut tentang Al-Imam Nawawi. Antaranya kitab yang paling kanan, okay, yang sebelah sini, yang paling kanan dan atas ni, okay, kitab Irsyadul Tullabil Haqaiq ila Ma'rifati Sunan Khairil Khalaiq. Okay. Begitu juga dengan Riyadhus Salihin, ini yang masyhur lah. Saya rasa banyak surau-surau dan juga masjid mengajarkan kitab ini. Okay, para asatidzah kita ada ramai yang mengajar kitab Riyadhus Salihin. Kitab-kitab yang menghimpunkan hadis-hadis yang dibincangkan. Kemudian kitab Bustanul Arifin juga sama. Okay. Kemudian At-Taqrib wa Taisir li Ma'rifati Sunanin Bashir An-Nadhir. Okay. Juga banyak dibincangkan. Antara juga yang paling masyhur adalah Al-Arba'un An-Nawawiyah. Okay. Ni kat bawah ni. Ini antara yang paling masyhur juga. Okay. Tersebar ke seluruh dunia. Iaitu Hadis 40. Kita kenal dengan nama Hadis 40. Iaitu himpunan 42 hadis, walaupun kat situ dia tulis Al-Arba'un, tapi sebenarnya ada 42 hadis kat dalam tu yang melengkapi segala aspek dalam agama. Bahkan kitab ini dihafal oleh manusia. Okay, oleh penuntut ilmu dihafal. Okay, saya ingat ada pertandingan di tak silap saya di Masjid An-Nabawi. Okay, diadakan pertandingan. Yang pertama pertandingan menghafal Al-Quran dalam kalangan kanak-kanak. Yang kedua adalah menghafal hadis, dimulakan dengan Al-Arba'un An-Nawawiyah. Kemudian barulah dinaikkan
kepada kitab Umdatul Ahkam dan sebagainya lah. Okey. Jadi kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah ini menjadi satu kitab yang mendapat tempat dalam hati masyarakat sampai sekarang. Okey, masyarakat dunia lah kita katakan. Okey. Kemudian Al-Minhaj syarah kepada Sahih Muslim. Okey, ini juga antara yang masyhur. Imam Nawawi mengarang kitab syarah Sahih Muslim yang dinamakan Al-Minhaj. Okey. Kemudian Al-Azkar. Al-Azkar juga yang masyhur iaitu kitab yang menghimpunkan tentang zikir-zikir harian. Jadi ini juga banyak diajar di Masjid Surau. Sahabat-sahabat boleh untuk dapatkan dan saya rasa banyak kitab banyak kuliah-kuliah yang mengajarkan kitab Al-Azkar ini segala sudut kehidupan kita ada zikir-zikir yang dinukilkan daripada hadis Imam Nawawi kumpulkan dalam kitab ini Al-Azkar min kalami Sayyidil Bashar. Okey. Jadi itu juga boleh diamalkan. Bahkan para ulama nyatakan bahawa kitab Al-Azkar ini antara kitab manual zikir yang sangat-sangat optimum dan terbaik untuk kita semua. Okey. Kemudian, ini berkaitan dengan kebanyakan yang saya nukil pada page yang pertama ni adalah berkaitan dengan hadis lah. Yang kedua berkaitan dengan fiqh. Seperti yang kita maklum bahawa Imam Nawawi ni antara tonggak dalam mazhab Asy-Syafi'i. Okey, apabila kita sebut Asy-Syaikhan, dua orang syekh dalam mazhab Syafi'i, dia bererti Al-Imam An-Nawawi dan juga Imam Ar-Rafi'i. Jadi Imam Nawawi antara tonggak besar dalam mazhab Asy-Syafi'i. Okey. Dan antara kitab yang agak kita kata penting, okey, bukan agak penting lah, memang penting, iaitu kitab yang paling kanan yang saya letakkan itu, iaitu kitab Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin. Kitab ini adalah kitab induk, okey, yang mana ramai penuntut-penuntut ilmu fiqh dalam mazhab Syafi'i mesti menghadamlah kitab ni. Okay, mesti menghadam kitab ni. Dan para ulama menyatakan bahawa ada 300 lebih syarah kepada kitab Minhajut Talibin ini. Okay, Masya Allah memang kaya lah. Maknanya kitab ini hanya sejilid tebal kalau cetakan yang sekarang ni. Tapi disyarahkan oleh ulama sebanyak 300 lebih syarah. Okay, kalau kita tengok dalam macam-macam syarahan. Kita ada Mughnil Muhtaj, kita ada Nihayatul Muhtaj, kita ada Tuhfatul Muhtaj, sangat-sangat banyak. Okay. Kemudian kita ada kitab Al-Majmu'. Ini juga dalam fiqh mazhab Asy-Syafi'i. Kitab Al-Majmu' syarah kepada Muhazzab. Ini juga masyhur dalam kalangan penuntut ilmu fiqh. Tapi Al-Imam Nawawi dinyatakan bahawa kitab ini tak sempat dihabiskan. Okay, kerana Imam Nawawi wafat ketika itu. Okay, sampai kepada, kalau tak silap saya, sampai bab muamalat, kemudian Imam Nawawi wafat. Okay, jadi tak habislah. Walaupun tak habis, ataupun kita kata tak lengkap kesemuanya, ada ulama yang melengkapkan dia. Okay, ada ulama yang melengkapkan, ulama daripada Mesir, Dr. Najib Muti'i. Okay, Najib Muti'i yang dinamakan kitab tu Takmilatul Majmu', iaitu pelengkap kepada Al-Majmu'. Okay. Macam yang kita sebut tadi, dia tak habis ditulis kalau kita lihat kepada kajian akademiknya lah. Tapi walaupun tak habis, bukan bererti dia tak banyak. Bukan satu jilid ni saja yang saya buat ni memanglah muka depan ni. Tapi sebenarnya ada 20 jilid lebih walaupun dia tak habis. Jadi kitab ni sangat-sangat luas dan kaya. Okay, Masya Allah. Okay, begitu juga dengan kitab yang kat tepi ni, Rawdatul Talibin, sangat-sangat tebal. Okay, ini juga antara kitab yang menjadi induk dalam mazhab Syafi'i. Okay, di sana ada satu lagi kitab iaitu kitab At-Tahqiq. Tapi kitab ini mafkud, iaitu tak dijumpai. Okay, dia punya makhtutat dia tak dijumpai, manuskrip dia tak dijumpai lah. Okay, di sana juga ada kitab At-Taqih dan banyak lagi. Dalam siapa-siapa sahabat-sahabat yang berminat dengan pengajian ilmu fiqh mazhab Asy-Syafi'i, disebutkanlah ranking-ranking bagi kitab-kitab Imam Nawawi ni mengikut umur dia. Okay, yang paling latest adalah yang paling diikuti dan paling kita kata sebagai pandangan yang paling tetap, paling paling apa muktamad. Okay, itu dalam perbincangan ilmu fiqh. Okay, kemudian dalam ilmu satu lagi kitab kat tepi ni hujung yang paling kiri adalah kitab tentang manasik haji dan umrah. Okay, Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umrah. Okay, ini kitab yang menerangkan tentang macam mana cara-cara ataupun bimbingan untuk kita menunaikan umrah ataupun haji. Okay. Ini kitab ni dah diterjemahkan kalau tak silap saya oleh Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Hafizahullah Ta'ala. Okay. Kemudian
kitab yang seterusnya, okay, Tahdzibul Asma wal Lughat, ini dalam banyak dalam berkaitan bahasa Arab, dan kemudian Adabul Mufti wal Mustafti, okay, juga dibuat oleh Al-Imam Nawawi, iaitu adab-adab mufti dan juga orang-orang yang meminta fatwa daripada mufti. Akhir sekali adalah At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ini kitab yang kita nak bincangkan pada pagi ini. Bila saya kata yang terakhir, bukan bererti ini sahaja kitab Al-Imam Nawawi. Kitab Al-Imam Nawawi sangat banyak. Okay? Cuma yang saya kumpulkan ini yang paling, kita kata yang paling prominent lah, yang paling menonjol dan paling kita kata masyhur dalam kalangan masyarakat sekarang. Okay? Kita ada banyak lagi kitab Al-Imam Nawawi, cuma ni saya tak sebutlah kesemuanya sebab kita fokus pada kitab At-Tibyan pada hari ini. Okey. Kitab At-Tibyan pun banyak cetakan. Okay. Kalau sahabat-sahabat lihat, cetakannya ada berbagai daripada berbagai inilah versi syarikat. Okay. Yang saya ada dua kat tepi ini. Dan juga terjemahannya juga banyak, tapi saya hanya ambil kat sini sajalah. Ini antara cetakan terjemahan bagi At-Tibyan. Okay. Ini hanya selingan sajalah. Okey. Slide saya ni tak panjang sebenarnya. Okay, cuma kita akan huraikan. Okay, saya taklah berminat sangat dengan slide yang banyak tulisan. Okay, saya cuma huraikan. Jadi harap-harap difahami dan dapat ditangkap lah insyaAllah. Okay, baik. Yang pertama sekali, salah satu benda pengajaran yang penting bagi penulisan para ulama' ni, dia tidaklah kita kata dia buat tulisan tu tanpa fokus. Itu benda yang penting. Dan sahabat-sahabat, kalau kita tengok para ulama dalam bahagian mukaddimah kitab mereka akan dinyatakan tentang tujuan penulisan ataupun sebab penulisan. Dalam hal ataupun konteks kitab At-Tibyan ini, Imam Nawawi ada sebutkan dalam mukaddimah kitab itu, iaitu dinyatakan tentang kenapa dia tulis kitab At-Tibyan. Okay, sebagai contohnya, dia katalah mula-mula ramai orang yang menghafal dan juga belajar Al-Quran. Okay, itu yang pertama dia kata. Sampai ke tempat dia pun, di Damsyik itu pun ramai orang yang belajar Al-Quran. Tapi kurang menitik beratkan tentang adab. Itu antara yang pertama kan. Kemudian dinyatakanlah bahawa ada murid yang mana ataupun ada orang-orang yang mana datang kepada dia dan bagi tahu kepada dia untuk suruh tulis satu kitab yang menghimpunkan tentang adab-adab dan juga kemuliaan, keistimewaan, kelebihan untuk orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, sama ada dia membaca ataupun dia menghafal dan sebagainya. Jadi itu antara motif utama kepada kitab At-Tibyan. Okay. Sebab apa kita kena tahu motif, tujuan ataupun sebab penulisan suatu kitab para ulama. Ini yang menjadi kita kata titik besar dalam kajian hari ini. Sahabat-sahabat, kalau kita hanya membaca kitab para ulama tanpa mengetahui latar tujuan dia ataupun konteks pada zaman tersebut, ini akan menjadikan masalah pada waktu akan datang. Sebab apa? Sebab kadang-kadang para ulama dia ada style penulisan sendiri yang mana mengikut kepada zaman tersebut. Tapi bila mana kita tak tahu, maka kita akan datang satu apa kita kata bayangan ataupun satu tanggapan bahawa ulama tersebut tidak teliti dalam bab penulisan. Jadi ini yang perlu kita elakkan. Sebab wala'iyadzubillah pada hari ini ramai orang yang dia berani tuhmah ulama dengan sangat kita kata lancang lah, okay? Dengan sangat tajam. Dia kata ulama ni sebenarnya tak pandai sangat, saya lebih pandai. Itu adalah kalam-kalam yang bahaya sebenarnya. Sebab apa? Sebab ulama dia tulis kitab ataupun tulis sesuatu perkara, dia bukan macam kita. Maksud saya adalah dia bukan tulis untuk dijadikan sebagai status Facebook sahaja ataupun untuk memberi penerangan kepada orang-orang di Instagram sahaja, bukan macam tu. Ulama ada tujuan yang lebih besar. Jadi kita kena baca skop dia macam mana. Jadi dalam konteks kitab At-Tibyan, Imam Nawawi tulis kepada orang-orang yang berada di Damsyik dan orang-orang yang mana dia tak banyak sangat waktu untuk mengkaji semua perkara dalam bidang ilmu. Jadi sebab tu kita lihat dalam kitab At-Tibyan ini, Imam Nawawi tak nyatakan sanad bagi hadis yang terlalu panjang. Dia tak sebutkan daripada fulan kepada ni daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi tak buat macam tu. Sebab apa?
Sebab Imam Nawawi faham target audiensnya siapa. Okay, jadi Imam Nawawi nak ringkaskan perbahasan. Begitu juga kalau kita tengok dalam bab hukum hakam, dalam kitab ni walaupun kita sebut sebagai kitab adab pembaca Al-Quran, dia ada sebutkan juga, highlightkan juga tentang hukum hakam. Jadi Imam Nawawi berbeza sikit dalam kitab ni berbanding dengan kitab-kitab yang lain yang kita sebutkan tadi, banyak tadi. Imam Nawawi dia ringkaskan perbahasan hanya kepada beberapa noktah yang penting. Okay, kalau dalam kitab-kitab yang lain, kita akan nampak Imam Nawawi bentangkan satu demi satu, kemudian dia ada sesi untuk dia bantah pendapat ni, apa alasan dia bantah, kenapa dalil ini dinilai sebagai lemah pada Imam Nawawi, kenapa dalil yang ini dinilai kuat oleh Imam Nawawi, macam mana pemilihan antara dua dalil. Tapi dalam kitab ni Imam Nawawi tak buat macam tu. Imam Nawawi nyatakan 1 poin, 2 poin, 3 poin sebagai perbezaan pandangan. Akhirnya dia akan nyatakan pandangan yang mana kuat di sisi beliau ataupun di sisi mazhab Syafi'i ataupun di sisi ulama mazhab Syafi'i. Jadi kenapa Imam Nawawi mengambil pendekatan macam tu? Kerana Imam Nawawi faham siapa target audience dia. Dia tahu siapa yang membaca buku ini. Jadi sebab tu sahabat-sahabat, ini juga satu pengajaran yang kita boleh ambil. Penulisan kita mesti mengikut kepada target audience. Jangan kita, kalau bahasa yang lebih tajam sedikit, jangan kita rasa syok sendiri kan. Kita tulis penuh dengan input ilmiah, itu bagus. Tapi kadang-kadang masyarakat tak boleh nak ambil point ilmiah kita itu, manfaat daripada tulisan kita tak dapat diambil secara penuh kerana tak dapat dicerap, tak dapat dicerna dengan baik. Kadang-kadang terlalu tinggi, kadang-kadang bahasa yang kita guna terlalu kompleks. Jadi boleh rendahkan sedikit. Ataupun kadang-kadang penulisan kita itu tak kena dengan caranya. Zaman sekarang, contohnya zaman pada masa kita hari ini, ada apa kita kata perlu ataupun ada hajat untuk kita menulis sesuatu dengan dinyatakan sumber kesemuanya. Kita pula tak tulis. Okey, maka boleh dianggap sebagai orang ni tidak ada sumber ilmu dan sebagainya. Maka sebaiknya kita ikut peredaran zaman selagi mana tidak melanggar mana-mana etika dan adab ilmu. Jadi Imam Nawawi buat macam tu dalam penulisan dia. Dalam kitab At-Tibyan, kita akan lihat nanti metodologi Al-Imam Nawawi sangat-sangat peka dan juga sangat-sangat teliti dalam menentukan siapa orang yang akan membaca kitab dia. Okey. Baik, kemudian ini ada yang saya sebutkan di sini, metodologi umum Imam Nawawi dalam penulisan beliau. Apabila saya sebut metodologi umum, ini pada penelitian saya. Jadi metodologi umum ni saya nyatakan 3 saja. Okay, boleh jadi ada banyak lagi, tapi ini yang paling jelas lah. Dan juga kita kata bila sebut metodologi umum bererti dia metodologi yang ada dalam hampir semua kitab Al-Imam Nawawi. Okay. Baik, yang pertama, sebutan nama. Apa maksud sebutan nama kat sini? Sebutan nama kat sini bererti Imam Nawawi dalam kitab beliau, hampir semua kitab lah, tak kisahlah kitab hadis 40 ke, walaupun yang sekecil itu, ataupun kitab Al-Azkar, ataupun kitab Riyadhus Salihin ke, kitab At-Tibyan, banyak penulisan Al-Imam Nawawi akan gunakan metodologi macam ni. Iaitu, yang pertama, dia akan sebut nama seseorang itu dengan penuh. Okay, dia akan sebut nama penuh. Kemudian, barulah dia akan ringkaskan kepada gelaran orang itu saja apabila disebut kali kedua ataupun kali ketiga dan seterusnya. Contoh kalau saya buat contoh sikit kan. Kalau sahabat-sahabat dah beli buku At-Tibyan ni, kemudian belik-belik pada perbahasan bab yang pertama tu, dia akan sebut nama Al-Imam Al-Bukhari secara penuh. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bardizbah, semua dia akan sebut penuh. Pada kali kedua, dia akan sebut Al-Bukhari sahaja. Macam tu. Okay? Dia akan sebut macam tu. Sama juga contoh dia sebut nama Al-Imam Muslim. Abul Husain. Okay? Muslim Ibn Al-Hajjaj semua sampai habis. Kali kedua dia sebut, dia akan sebut nama Muslim saja. Imam Muslim saja. Jadi itu cara Al-Imam Nawawi bila mana nak tulis suatu buku. Ini antara metodologi yang mana menonjol dalam kitab beliau. Okay? Dalam banyak penulisan beliau macam itulah caranya. Okay?
saya lihat guru-guru kita ataupun para ulama nyatakan ini kebaikan ataupun satu benda yang sangat-sangat baik. Sebab apa? Yang pertama, dia mengenalkan kita kepada seseorang ulama ataupun nama sahabat Nabi ke ataupun mana-mana tokoh, dia akan mengenalkan kita. Jadi sahabat-sahabat, saya lihat pada zaman ini sangat perlu untuk kita mengenalkan masyarakat dengan para ulama. Sebab semakin lama ulama dilupakan, semakin hilang pedoman masyarakat kita. Jadi penting juga untuk para masyarakat kita ni, okay, ahli masyarakat, untuk tahu siapakah ulama dan siapakah background mereka, apa background mereka, apa namanya, apa, daripada mana asal mereka. Jadi penting juga kita sebutkan nama ulama ni sebenarnya. Bila Imam Nawawi buat macam tu, kemudian kali kedua, kali ketiga, bila dah dikenali, maka dia akan sebut nama gelaran saja. Bagi saya ini satu metodologi yang sangat-sangat membantu kita untuk kenal para ulama. Okay, jadi kita boleh terapkan dalam penulisan kita. Kalau sahabat-sahabat ada yang berminat untuk membuat penulisan kan, penulisan berbentuk perkongsian harian ataupun perkongsian ilmu, tak kisah dalam bidang Al-Quran, hadis dan sebagainya, okay, maka bagus kita buat macam tu. Kali pertama kita tulis nama ulama itu paling tidak pun dengan nama ayah dia. Okay? Ataupun nama sebenar dia. Okay? Kemudian kedua, ketiga, boleh kita gunakan nama gelaran yang masyhur untuk dia. Okay? Kemudian antara metodologi umum juga bagi Imam Nawawi adalah cara Imam Nawawi menunjukkan doa beliau. Imam Nawawi banyak menuliskan doa. Para ulama lain juga macam itulah. Dia akan tuliskan doa, mendoakan kepada para pembaca dan juga diri dia sendiri. Okay? Jadi para ulama akan sebut dalam mukadimah tu, semoga orang yang membaca ni sekian, 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 sekian. Okay? Semoga orang yang membaca ataupun mempelajari kitab dia ni akan dapat sekian, 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 sekian. Sahabat-sahabat tengoklah dalam kitab Imam Nawawi, Minhajut Talibin ke, Al-Majmu' ke, Muqaddimah Majmu' tu, okay, kitab At-Tibyan ni ke, Al-Adhkar ke, mana-mana kitab dalam penulisan Al-Imam Nawawi, kita perhatikan kebanyakannya macam tu cara berdoa. Macam mana cara dia? Dia akan doakan hajat ataupun perkara yang baik untuk diri dia, kemudian untuk sekalian kaum muslimin, tanpa meninggalkan satu pun. Iaitu dia akan sebutkan di belakang li jami'il muslimin, kepada semua kalangan umat Islam. Jadi ini juga nilai yang perlu kita buat sekarang. Okay? Sama ada dalam kita punya solat ataupun doa umum di mana-mana saja, kita boleh guna cara Al-Imam Nawawi ini. Ini satu cara yang baik, iaitu jangan kita abaikan kepada kebaikan kaum muslimin selain daripada kita sendiri. Okay? Maksudnya doakan diri kita ni bagus, doa kepada ibu bapa, ya memang sangat bagus, doa kepada guru-guru itu sangat bagus, kepada anak isteri, kepada ahli keluarga sangat bagus, tapi kepada kaum muslimin secara umumnya jangan kita tinggalkan. Ini salah satu adab berdoa yang sangat-sangat baik, yang mana hari ini saya rasa perlu untuk kita cuba untuk terapkan dalam hari-hari kita. Imam Nawawi letakkan dalam penulisan beliau cara berdoa yang sangat-sangat baik dan sangat-sangat kita kata apa ni, boleh dicontohi oleh semua orang. Okay, tak susah pun, kita hanya sebut dalam bahasa Melayu pun tak apa, untuk kita berdoa kepada semua kaum muslimin. Lagi-lagi sekarang kita tengah berkonflik, iaitu di Palestin kan. Saudara-saudara kita masih lagi sedang diuji oleh Allah Taala sampai sekarang, okay, dengan tekanan daripada musuh-musuh, kita kata rejim Zionis lah, laknatullahi alaihim ajma'in. Maka sangat-sangat perlu untuk kita sebutkan doa buat mereka semua, bahkan kepada semua kaum muslimin di seluruh dunia. Okey, baik. Kemudian yang ketiga, metodologi Al-Imam Nawawi juga adalah penukilan dalil yang teratur. Ini sangat-sangat penting untuk orang-orang yang mana berkecimpung dalam bidang akademik. Saya rasa karya Imam Nawawi sangat perlu menjadi, kita kata, tunjang kepada kajian tersebut. Orang-orang yang berminat dengan cara berhujah, terutamanya pelajar-pelajar dalam bidang syariah ataupun fiqh, perlu tengok macam mana Imam Nawawi susun dalil. Okay? Yang pertama, Imam Nawawi dia akan susun ayat Quran. Okay? Dalam kitab At-Tibyan pun boleh. Kalau kita tengok satu-satu bab tu, Imam Nawawi akan susun macam ni. Yang pertama, Al-Quran. Jadi Imam Nawawi akan terus sebutkan Al-Quran, ayatnya berapa-berapa, sekian-sekian ayatnya, kemudian dia akan tafsirkan. Ataupun dia akan sebutkan ulama tafsir macam mana pendapatnya. Okay? Kemudian
hadis. Okay, hadis pula disusun pula. Hadis ni hadis sahih dahulu, kemudian hadis yang hasan, kemudian hadis yang dinilaikan oleh ulama lemah, tapi Imam Nawawi tak sebutkan sanad secara penuh macam yang kita sebutkan tadi. Maka disusun satu demi satu demi satu. Habis semua tu, baru akan dinyatakan kalam para ulama. Contoh kalam ulama salafus salih. Okay, kemudian kalam ulama yang lebih terkemudian. Jadi penyusunan dalil sebegini adalah sangat penting untuk kita faham perbahasan ilmu tu dengan lumat. Baru kita faham sesuatu sumber ilmu tu diambil daripada mana dan perbincangan tu diambil daripada mana dia punya akar pembincangan tu. Okey. Jadi ini juga salah satu benda yang penting Imam Nawawi telah pun gagaskan untuk kita. Saya lihat hari ini penulisan para asatidzah kita pun bercorak sebegini juga. Okey, iaitu diletakkan ayat Quran dahulu, kemudian kan dia akan bahaskan satu-satu pendapat para ulama tafsir tentang ayat Al-Quran tersebut. Kemudian barulah diletakkan hadis. Okey, hadis pula mengikut kepada satu-satu tingkatan, kemudian barulah kalam ulama, kemudian barulah pandangan fuqaha dan sebagainya. Jadi ini penulisan yang sangat-sangat teratur dan sangat-sangat baik. Sahabat-sahabat boleh untuk cuba contohi perkara ini supaya kita dapat lihat satu result yang bagus dalam penulisan kita. Okey, itu dari segi sudut umumnya. Baik, dari segi sudut khusus kepada kitab At-Tibyan. Sebenarnya apabila kita sebut khusus kepada kitab At-Tibyan ni bukanlah maknanya kitab At-Tibyan sahaja ada ciri-ciri ini, bukan. Maksudnya adalah yang mana saya dapat ceraklah daripada kitab At-Tibyan ini. Of course, okay, sudah tentulah kitab-kitab yang lain pun ada juga macam ni. Okay, tapi dia berkongsi. Okay, baik. Yang pertama sekali disebutkan kelebihan amalan-amalan tertentu. Sebagai contoh, kitab At-Tibyan mula dengan bab membaca Al-Quran, kelebihan membaca Al-Quran itu sendiri. Jadi Imam Nawawi sebutkan kelebihan secara penuh tanpa tertinggal walaupun satu. Imam Nawawi gariskan yang pertama macam yang kita sebut tadi, ayat Al-Quran, kemudian hadisnya macam mana, dia akan huraikan ayat Quran tu, tafsirnya macam mana, kemudian macam mana ulama memahami hadis ini, sekian, satu demi satu demi satu demi satu. Antara benda yang menarik juga, kenapa Al-Imam Nawawi memulakan perbahasan kitab At-Tibyan ini dengan kelebihan? Kerana Al-Imam Nawawi faham bahawa manusia ni dia terbentuk dengan dua perkara penting. Apabila kita cerita tentang agama, kita cerita tentang dua perkara, iaitu Al-Bashir dan juga An-Nadhir. Berita gembira dan berita berbentuk amaran. Jadi Imam Nawawi mulakan dengan berita berbentuk galakan, iaitu berita gembira dahulu, kelebihan, cerita tentang kelebihan. Okey? Maka akhir-akhir ataupun pertengahan kitab baru Imam Nawawi mulakan dengan perbahasan yang seterusnya, iaitu amaran berbentuk larangan pula. Kalau buat macam ni nanti balasan Allah akan bagi begini. Kalau buat macam ni nanti ancaman yang menanti begini. Jadi Imam Nawawi faham Al-Quran datang dengan dua aspek, iaitu berita gembira dan peringatan berbentuk larangan. Jadi Imam Nawawi mulakan dengan kelebihan supaya ada raghbah, ada rasa keinginan yang tinggi untuk kita tahu apa yang berlaku selepasnya dan selepasnya dan selepasnya. Ini juga salah satu bentuk yang baik untuk kita menarik orang dalam bidang dakwah juga sama. Kalau kita mula-mula nak tarik orang tu, kita cerita tentang kelebihan mula-mula. Kemudian apabila sampai kepada masanya, boleh kita ceritakan tentang peringatan berbentuk larangan pula. Okay? Jadi ini adalah salah satu metodologi yang kita dapat lihat dalam kitab At-Tibyan. Kemudian yang kedua, dalil dia tidak dinukilkan secara penuh sanad. Ini yang seperti mana yang kita sebutkan tadi, iaitu Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan ini dia tak sebutkan secara penuh sanad. Okay, sanad ni adalah rantaian perawi. Sanad adalah rantaian perawi. Maksudnya dia tak sebutkan daripada fulan kepada fulan, okay, daripada fulan kepada sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak sebutkan secara penuh. Okay, Imam Nawawi nukilkan secara sanad yang pendek. Supaya apa? Supaya memudahkan perbahasan. Akan tetapi ini bukan bermaksud Imam Nawawi mempermudah urusan hadis, tidak begitu. Imam Nawawi seorang ulama hadis. Tapi Imam Nawawi faham siapa yang membaca penulisan beliau ini. Jadi dia tak nyatakan secara penuh dan panjang,
Akan tetapi Imam Nawawi sebutkan ini untuk memudahkan kita. Okey. Dalam pada masa yang sama, apa kita kata kerja pentahqiq ataupun kerja orang yang menyemak balik kitab Imam Nawawi ni dan juga penterjemah, dia meletakkan status bagi hadis. Ini juga penting pada waktu sekarang ni, zaman-zaman di mana tersebarnya hadis-hadis yang kita tak tahu sumbernya. Saya rasa bagus kita letakkan seperti mana yang diletakkan oleh para ulama kita sekarang ini, iaitu dia letakkan status hadis. Seperti Imam Nawawi, dia sangat-sangat beratkan status hadis. Dalam buku At-Tibyan ni, sahabat-sahabat akan jumpa Imam Nawawi akan letakkan hadis ini dinilai hasan oleh Imam Tirmizi. Contohnya dia sebut macam tu. Okey. Hadis dinilai hasan oleh Imam sekian sekian sekian. Jadi Imam Nawawi menitik beratkan tentang status hadis. Kerana apa? Kerana hadis adalah satu ilmu yang mana kita kena lihat betul-betul secara dalam. Kalau mungkin kita ni tak ada kemampuan untuk menilai sedemikian, tak mampu untuk meneliti secara tajam, maka kita beriktinab ataupun kita bersandar kepada ulama hadis untuk kita tahu tentang macam mana hadis itu statusnya dan macam mana para ulama memakai ataupun menggunakan hadis tersebut. Okey. Okey. Yang keduanya kita sebutkan juga sanad dinukilkan secara tidak penuh kerana nak memudahkan perbahasan. Oleh itu, kalau kita tengok dalam mukaddimah kitab At-Tibyan ni, sahabat-sahabat akan jumpa Imam Nawawi dah sebut awal-awal dah bahawa dia tidak sebutkan sanad secara penuh untuk memudahkan perbahasan. Kalau tak, nanti kitab ni akan jadi terlalu panjang. Semuanya telah pun dinyatakan secara jelas dalam bab mukaddimah. Sebab tu mukaddimah bagi kitab sangat penting dibaca. Sangat penting dibaca. Tak boleh kita lihat terus pergi ke perbahasan tengah, nanti kita akan disebutkan ataupun kita akan didatangkan dengan satu tanggapan bahawa Imam Nawawi ni tak berapa nak peka sangat bidang hadis. Padahal dia dah nyatakan dalam bab awal macam mana cara dia menulis kitab ini. Okay? Kemudian, pembentangan bagi perbezaan pandangan. Imam Nawawi adalah salah seorang daripada ulama yang sangat teliti dalam bab perbezaan pandangan ulama. Saya tak perlu sebutlah kalau kitab fiqh tu Imam Nawawi nyatakan secara sangat-sangat detail, seperti contoh kitab Al-Majmu' tu kan, kalau sahabat-sahabat baca mungkin memeningkan kepala kita, iaitu Imam Nawawi akan senaraikan perbezaan pandangan satu sebelum berpindah pandangan pertama ke pandangan kedua ni. Dia akan sebutkan dahulu kritikannya macam mana satu-satu. Okay? Kenapa hadis yang ini tak dipakai oleh ulama sekian? Okay, kenapa hadis ini dipakai oleh ulama sekian? Pada pandangan dia sendiri pula, kenapa? Macam mana caranya? Perbincangan yang sangat lumat dan sangat-sangat dalam. Okay, jadi dalam kitab ni, walaupun kitab ni kitab yang ringkas dan tidaklah dipanjangkan perbahasan, tapi Imam Nawawi masih lagi tidak meninggalkan aspek itu. Dia masih susun satu-satu pandangan fiqh. Kalau sahabat-sahabat tengok dalam bab wanita yang haid ataupun ada perbahasan fiqh juga dalam ni, dia dinyatakan kat situ pandangan para ulama macam mana, daripada pandangan mazhab Maliki, Hambali, mazhab Abu Hanifah, okay? Pandangan ulama salaf, pandangan tokoh-tokoh daripada kalangan sahabat Nabi dan juga para tabi'in, diletakkan satu, kemudian barulah diletakkan pandangan ulama mazhab macam mana dan pandangan yang dipilih oleh Imam Nawawi sendiri macam mana. Jadi ini satu pembentangan perbezaan pandangan yang sangat bagus. Yang pertama sekali, Imam Nawawi walaupun dia tonggak kepada mazhab Asy-Syafi'i, Imam Nawawi tidak menolak dan menafikan pandangan ulama-ulama yang lain. Okay, ini menandakan kepada keterbukaan Imam Nawawi dalam bab ilmu. Perbincangan ilmu mesti dibincang dengan ilmu. Maka dia akan bentangkan satu-satu. Okay, dalam masa yang sama, Imam Nawawi tak panjangkan seperti mana kitab yang lain sebab ini kitab yang ringkas. Okay, maka dia tak sebutkan hujah-hujah yang menolak dan sebagainya, hujah-hujah yang menyokong. Dia hanya letakkan secara ringkas perbezaan pandangan, kemudian dia nyatakan pandangan beliau macam mana. Okay, ini antara juga pemilihan ataupun cara Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan. Baik. Okey, kita pergi kepada isi kandungan. Okey, jadi isi kandungan ni of course lah sahabat-sahabat boleh jumpa lah dalam kitab At-Tibyan, dalam versi terjemahan pun ada. Iaitu Imam Nawawi nyatakanlah tentang yang pertama sekali, kelebihan membaca Al-Quran dan para penghafal.
Imam Nawawi nukilkan beberapa dalil yang penting dalam bab yang pertama ini tentang kelebihan membaca Al-Quran dan para penghafaz. Tadi kita ada sebutkan kenapa Imam Nawawi sebut dan mulakan dengan kelebihan dan juga keistimewaan dalam bab adab, kerana antara benda yang penting juga dalam bab adab adalah mengetahui kelebihan. Okey, antara perkara yang penting dalam bab adab adalah mengetahui kelebihan dan kekurangan sesuatu. Okey, kalau contohnya kita sebut bulan Ramadan, antara adab kepada bulan Ramadan adalah kita mengetahui kelebihan yang Allah Taala offer kepada kita pada bulan Ramadan. Jadi itu pendekatan yang Imam Nawawi buat dalam kitab ini juga. Okey. Kemudian yang kedua, Imam Nawawi nyatakan keistimewaan pembaca Al-Quran. Okey, di sini kita ada beza sikit lah. Iaitu yang pertama tadi tentang kelebihan membaca Al-Quran. Yang kedua, bab yang kedua, keistimewaan pembaca. Jadi Imam Nawawi tunjukkan kat sini bahawa apabila kita bincang pasal Al-Quran, perbuatan membaca Al-Quran dan menghafal itu dah mulia dah. Tapi kemuliaan itu tak terhenti kepada perbuatan saja, tapi dia juga hinggap kepada orang yang terlibat pembaca Al-Quran. Jadi ini sangat-sangat kena dengan satu kata-kata yang disebutkan oleh para ulama kontemporari kan. Seperti mana yang Syekh Isa Al-Ma'sarawi sebut tu, beliau nyatakan bahawa Al-Quran ni mulia dan juga siapa-siapa yang terlibat dengan Al-Quran mesti mulia. Okay? So bulan yang diturunkan Al-Quran itulah bulan Ramadan, bulan yang paling mulia sekali. Okay? Menjadi perantara Al-Quran itu diturunkan, malaikat Jibril dia jadi penghulu kepada malaikat kan. So orang yang paling mulia adalah orang yang mana mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Jadi kita dapat faham kat sini bahawa kelebihan Al-Quran bila mana ada orang yang terlibat, orang tu sekali jadi mulia. Okay, orang tu sekali menjadi mulia. Okey, kemudian yang ketiga, bab yang ketiga, memuliakan dan larangan menyakiti ahli Al-Quran. Jadi kat sini Imam Nawawi highlightkan beberapa dalil kepada kita untuk memahami kedudukan seseorang. Okay, kedudukan seseorang. Dan antara kedudukan yang mulia adalah ahli Al-Quran. Di sini dibahaskan siapakah ahli Al-Quran dan tak boleh untuk kita bermudah-mudah dengan mereka. Okay, tak boleh untuk kita ni bermudah-mudah ataupun bersikap biadab dengan orang-orang yang mana Allah Ta'ala muliakan. Okay, para ulama, para ahli Al-Quran, tak boleh kita bermudah-mudah untuk biadab dengan mereka. Okay. Kemudian pada bab yang keempat, kita start dengan adab. Okay, dalam versi terjemahan diletakkan perkataan adab kat sini, adab guru dan pelajar Al-Quran. Kat sini dinyatakan tentang bagaimana guru Al-Quran sepatutnya sifatnya macam mana. Begitu juga dengan pelajar Al-Quran, bagaimana sifatnya. Ini kita dah mula sedikit kepada inti asal kepada kitab ini. Okay. Bab yang kelima, adab-adab penghafaz Al-Quran. Imam Nawawi sebutkan tentang tata cara untuk menghafaz Al-Quran, macam mana adabnya. Dan Imam Nawawi ada mengingatkan kepada kita bahawa orang yang menghafaz Al-Quran mesti mengingati apa yang dihafazkan. Perbincangan yang panjang diletakkan di sini, tak adalah panjang sangat. Cumanya Imam Nawawi perincikan macam mana yang disebutkan sebagai orang yang menghafaz Al-Quran dan bagaimana yang disebutkan sebagai adab-adab yang perlu ada pada orang yang nak menghafal Al-Quran Al-Karim. Kemudian, yang keenam, bab yang keenam, kita ada bab adab-adab membaca Al-Quran. Dan di sinilah kita kata core kepada kitab kita ini. Okay? Core ataupun kita kata inti besar, sebahagian besar pada kitab ini ada pada bab yang keenam, iaitu adab membaca Al-Quran. Adab-adab membaca Al-Quran ini Imam Nawawi perincikan satu demi satu. Bagaimana nak baca Al-Quran? Apa adab-adabnya? Apa sunat-sunatnya? Macam mana kita nak membaca Al-Quran? Adakah boleh baca Al-Quran dengan bahasa yang lain, bukan dengan bahasa Arab? Macam mana kita nak membaca Al-Quran? Ada wuduk ataupun tidak? Macam mana pula nak bertayamum? Semua dinyatakan dalam bab ini. Okay, di sini. Kemudian, bab yang ketujuh lagi diteruskan tentang adab, iaitu adab seluruh manusia terhadap ni tersilap. Adab seluruh manusia terhadap Al-Quran. Ni typo sini. Okay, sepatutnya Al-Quran. Okay. Adab seluruh manusia terhadap Al-Quran. Okay. Ini juga dinyatakan tentang beberapa perkara penting seperti mana boleh tak kita bacakan Al-Quran kepada orang bukan Muslim. Okay. Ini disebutkan dalam bab ni. Okay. Kemudian bab yang ke-8,
ayat dan juga surah yang disunatkan untuk dibaca pada waktu ataupun keadaan tertentu. Ini juga disebutkan tentang galakan-galakan mengikut hadis Nabi SAW. Sebagai contoh, membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, membaca surah-surah tertentu yang dibaca oleh Nabi SAW dalam solat-solat tertentu, membaca surah As-Sajadah dan sebagainya, disebutkan dengan dalil yang kemas dan juga tuntas. Okay? Dan pada akhirnya penulisan Al-Quran dan juga memuliakan mushaf. Okay, ini juga bab yang penting dan juga bab yang jarang diambil berat oleh masyarakat. Maka Imam Nawawi memperincikan tentang penulisan Al-Quran dan bagaimana cara untuk kita melihat interaksi kepada mushaf. Kadang-kadang kita ni bagus dalam bab berinteraksi dengan bacaan Al-Quran, tapi apabila bab mushaf kita kurang mengambil perhatian. Seperti contoh, kalau mushaf tu ada kulit yang kita kata berbahasa Melayu, kita anggap oh ini bukan mushaf, so tak perlu ada wuduk pun tak apa. Jadi Imam Nawawi perincikan kat sini bagaimana cara yang sepatutnya untuk kita memuliakan mushaf Al-Quran. Okey, daripada penyusunan bab-bab ini, kita dapat lihat satu benda yang penting, iaitu cara Imam Nawawi linkkan, iaitu hubungkan setiap bab ini, dia menurut kepada bidang ilmu itu sendiri. Yang pertama, cara untuk kita menarik orang membaca Al-Quran dan dekat dengan Al-Quran, itu ada pada bab yang pertama sampai kepada bab yang ketiga. Okay, Imam Nawawi ajak kepada kita galakan untuk kita lebih dekat dengan Al-Quran, mula dengan kelebihan. Okay, barulah di start dengan larangan pada bab yang ketiga. Bab yang keempat, kita start dengan adab-adab. Okay, walaupun dia nama dia adab, tapi dimuatkan perbahasan fiqh juga kat sini, kat dalam ni. Okay. Kemudian pada bab akhir juga ada bab tentang fiqh, tapi disertakan dengan cara untuk menambah, iaitu perkara-perkara yang sunat dan juga macam mana cara untuk kita faham interaksi kita yang terbaik dengan mushaf Al-Quran. Berarti Imam Nawawi dah tambah bab-bab yang kita kata tambahan supaya benda tu disebutkan dengan jelas. Okay. Sebagai kita kata akhirnya, okay, kepada bedah kitab kita ini, saya tak sebutkan secara penuh, tapi ini antara poin utama ataupun kelebihan-kelebihan yang ada dalam kitab ini. Yang pertamanya adalah adab diberi kepentingan dalam urusan ilmu. Sahabat-sahabat, apabila kita cerita tentang kitab At-Tibyan, namanya At-Tibyan dan dia menghimpunkan tentang adab-adab. Jadi kalau kita lihat kenapa Imam Nawawi pentingkan tentang adab, sampai tadi kita sebut banyak bab cerita tentang adab. Kerana Imam Nawawi faham kepentingan adab dalam bab nuntut ilmu. Kalaulah seseorang ataupun satu tamadun, satu zaman yang mana penuh dengan orang yang menuntut ilmu tapi tidak disulamkan dengan adab, maka boleh jadi masyarakat tersebut belum lagi cukup untuk membina kemajuan. Macam contoh, kalau kita sebutkan pada hari inilah, ramai orang yang mana memperoleh sijil akademik, okay, dalam diploma ke, okay, ijazah ke, hatta yang lebih tinggi daripada itu, tapi kita tengok masalah-masalah dalam masyarakat kita tak selesai. Seolah-olah macam ada saja hari-hari masalah-masalah sosial yang berlaku. Sebab apa? Mungkin kekurangan yang ada adalah adab. Okay, keberkatan yang kurang dalam proses kita menuntut ilmu. Akhirnya kita dianugerahkan dengan macam-macam anugerah ilmu, tapi kita tak diberkati dalam bab adab. Okay, ilmu yang ada pada dada masyarakat tak boleh dimanfaatkan oleh orang lain. Ilmu yang ada pada kita tak boleh orang lain nak tumpang. Bahasa lama tumpang. Okay, ilmu yang ada pada ramai orang pada hari ini, tapi akhirnya membawa masalah kepada orang lain pula. Wal'iyadzubillah. Jadi sebab tu adab diberi kepentingan dalam bab urusan ilmu. Ini juga yang disebutkan oleh ramai ulama daripada ulama salafus salih sampai kepada hari ini. Para ulama mengarang kitab adab banyak sangat. Dan antara kitab adab yang paling penting adalah adab kita berinteraksi dengan Al-Quran itu sendiri. Okey. Baik, kemudian yang kedua, isi penting daripada kitab At-Tibyan juga adalah kepentingan kita mengetahui sumber. Jadi sebab tu sahabat-sahabat, kitab At-Tibyan ini Imam Nawawi teliti dalam bab cara nak menukilkan dalil. Imam Nawawi dalam setiap perbahasan ada hujahnya.
dia tak letakkan pandangan dia bersendiri. Biasanya dalam kitab At-Tibyan, kalau sahabat-sahabat tengok perbahasan yang pendek kecil saja pun, tak sampai satu muka surat pun, Imam Nawawi akan letakkan kata-kata ulama. Kalau tidak ada dalil Al-Quran dan hadis secara spesifik, dia akan letakkan kalam ulama untuk memberi sandaran ataupun sumber kepada apa yang dibahaskan. Jadi ini penting kepada kita sahabat-sahabat. Ini sangat-sangat kena dengan saranan para ulama, iaitu inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum ataupun dinakum. Okay? Kata ulama salaf iaitu inna hadzal ilma dinun. Urusan-urusan dalam bab ilmu ni adalah urusan yang berkaitan dengan agama. Kita nak ambil ilmu itu juga sebahagian daripada agama. Maka fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Maka kamu perlu perhatikan betul-betul daripada siapa kamu mengambil ilmu itu. Okey, sekarang kita dah tahu dah kita ambil ilmu daripada para ulama. Tapi sumbernya di mana? Maka kita kena tengok macam mana cara sumber itu diambil. Imam Nawawi sangat-sangat teliti dalam bab ni. Dia akan nukilkan hujahan-hujahan ilmu dengan satu-satu. Jadi ini sikap yang sangat baik dalam bab untuk kita mengambil ilmu, kena ada sumber dia. Tak boleh kita hanya berpada dengan setakat ada ustaz kata, saya pernah dengar dalam radio, bukanlah kita kata ilmu itu 100% tak boleh dipercayai, bukan macam tu. Para asatidah kita, ilmuwan-ilmuwan kita di sana adalah ilmuwan yang insya-Allah kita kata dipercayai. Cumanya dari segi sudut pengambilan untuk diri kita sendiri, perlu untuk kita tahu daripada mana dia ambil. Lagi-lagi sekarang kalau kita nak sebar kan, kalau untuk diri kita tu makna kata bolehlah tahan lagi. Tapi kalau untuk disebarkan kepada orang awam, maka perlu untuk kita faham dan tahu daripada mana dia ambil. Okay? Tidak memadai yang untuk kita bincangkan seperti mana contoh kita bincang dekat media sosial isu-isu yang berat, kemudian kita hanya berpada dengan kata bahawa saya pernah dengar orang kata. Ini adalah satu benda yang mana kita perlu ubah. Disiplin ilmu kena ada. Kalau kita pernah dengar, daripada mana kita dengar? Kalau kita pernah dengar daripada orang ni, dia ambil daripada mana? Kita buat cross check. Kita buat tabayun sedikit dalam bab itu. Kalau tak, nanti perbahasan itu akan tidak berakhir dan kita kata lebih teruknya dia akan jadi lebih bermasalah. Okay? Contohnya bincang sesuatu masalah kemudian melirik kepada masalah yang lain dan makin membesar, makin tak selesai isu. Sebab apa? Sebab kita tak pergi kepada asas perbincangan, tak pergi kepada sumber asas kepada ilmu ataupun perbahasan tersebut. Okay? Kemudian yang ketiga, Imam Nawawi mengetahui target audiensnya macam mana dan cara nak membumikan ilmu. Hari ini sahabat-sahabat, kita ada ramai ilmuwan. Okay? Dan Alhamdulillah ilmuwan kita berusaha sedaya upaya untuk membumikan ilmu dengan cara yang terbaik. Jadi kita kena ikut jejak langkah macam tu. Kita tak nak berlaku satu zaman ramai orang yang berilmu tapi kita tak tahu macam mana nak memberikan ilmu itu kepada masyarakat. Kadang-kadang bahasa kita terlalu tinggi. Pada anggapan kita, bahasa tinggi itu satu benda yang bagus. Sampai ke tahap orang tak boleh faham, oh tak apa, sebab bahasa perlu tinggi. Maka itu bukan apa yang Imam Nawawi cuba terapkan dalam kitab ini. Imam Nawawi cuba guna bahasa yang paling ringkas dan juga boleh difahami oleh semua orang. Saya teringat benda ni ada pada seorang ulama, ialah ada juga pada ulama yang lain. Cumanya saya teringat anak murid kepada seorang ulama, dia pernah ceritalah, iaitu Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah ta'ala, iaitu seorang ulama yang besar, seorang ulama yang hebat pada zaman kita ini. Okay? Beliau, anak murid dia cerita bila mana dia nak tulis kitab, dia akan tulis kitab dengan bahasa yang mudah orang nak faham ketika itu, zaman itu. Okay, jadi kita tengok kitab-kitab Syekh Yusuf Al-Qaradawi biasanya bahasa-bahasanya lentur dan mudah untuk kita fahami. Jadi ini antara sikap para ulama, dia nak orang faham. Bukan dia nak penulisan dia itu dipandang tinggi oleh orang-orang tertentu saja, kemudian dibiarkan dalam rak-rak perpustakaan. Bukan macam tu. Okay, jadi Imam Nawawi daripada awal lagi dia faham siapa yang membaca dan cara untuk kita tanamkan ilmu dalam dada-dada masyarakat. Jadi ini kita perlu ambil sahabat-sahabat. Okay, kemudian daripada sudut hukum fiqah juga kita faham Imam Nawawi tak tinggalkan sudut hukum fiqah dalam bab adab. Okay, kerana hukum fiqah juga sebahagian daripada adab. Tidak seperti mana
beberapa tanggapan bahawa apabila kita cerita tentang adab, dia cerita benda yang lain daripada fiqh. Dia tak macam tu. Sebab hukum hakam syarak dia tak terpisah dengan hukum fiqh. Maka fiqh itulah sebenarnya antara cabang untuk kita beradab. Okey, apabila kita mengikut hukum hakam syarak, itulah cara adab yang tertinggi. Okey, sebab tu kita kena belajar ilmu fiqh. Paling-paling tidak fiqh fardu ain. Itu antara cara untuk kita beradab dengan diri kita dan juga dengan kehidupan kita. Okey. Kemudian Imam Nawawi membentangkan metodologi ulama berhujah dan usul fiqh ni macam mana. Kalau sahabat-sahabat dapatkan buku At-Tibyan ini, sahabat-sahabat akan jumpa perbahasan yang mana tidak diterjemahkan dalam versi cetakan Telaga Biru ini, iaitu perkataan-perkataan, istilah-istilah yang ulama-ulama fiqh gunakan. Okay, jadi dia terjemahkan dalam bab awal daripada kitab ni. Nanti kalau sahabat-sahabat dapatkan akan fahamlah maksud saya ni apa. Okay. Contohnya istilah-istilah seperti al-asah, al-azhar, okay, al-mashhur. Ni semua-semua istilah-istilah yang mana istilah yang biasa digunakan oleh para ulama fiqh. Okay. Maka Imam Nawawi dia susunkan hujah itu secara bermetod dan dia faham macam mana cara nak susun, akhirnya conclusionnya macam mana. Jadi ini juga antara kelebihan daripada kitab At-Tibyan dan cara untuk kita faham ulama ni dia bukan berhujah tanpa ada usul dan juga tanpa ada benda-benda yang penting. Okay? Ulama bila mana dia sebutkan satu pandangan, dia ada sudut pandang yang penting. Dia bukan ikut hawa nafsu dia. Jadi Imam Nawawi cuba bentangkan kepada kita perbezaan ulama ni ada nilai dia satu demi satu. Okay? Contohnya ada dalam beberapa bab kitab At-Tibyan ini diletakkan hujah satu. Imam Nawawi jelaskan kenapa pendapat pertama ini tak dipakai, kenapa pandangan kedua lebih kuat di sisi ulama-ulama. Ada disebutkan walaupun secara ringkas, tapi itu penting. Okay? Kemudian usul fiqh. Satu lagi benda yang penting juga iaitu usul fiqh. Macam yang kita sebut tadi, Imam Nawawi seorang ulama yang tidak meninggalkan aspek dalil. Jadi sahabat-sahabat, antara benda yang bila mana kita berinteraksi dengan dalil, ada banyak ayat Quran, ada banyak hadis. Macam mana kita nak menggunakan ayat Al-Quran dan juga hadis dengan betul? Itulah dia nama ilmu usul fiqh. Hari ini sahabat-sahabat ada banyak kumpulan-kumpulan yang mana mendakwa mereka juga benar. Okey? Contoh, kita kata kumpulan-kumpulan yang berlandaskan ajaran sesat kan. Bila kita tanya dia, kenapa awak buat macam ni? Kenapa tak pergi solat Jumaat kan? Contoh. Okay? Dia kata, sebab Al-Quran tak sebut pun pergi solat Jumaat. Tak ada pun pergi solat Jumaat. Al-Quran kata, fas'au ila zikrillah wa dharul bai'. Bersegera dalam mengingati Allah. Okay? Dan tinggalkan jual beli. Dia kata, tak ada pun cerita pasal khutbah Jumaat, solat Jumaat tak ada pun. Nampak? Sebab apa? Sebab dia pakai Al-Quran, dia pakai hadis, tapi tidak mengikut kepada cara yang betul. Jadi cara yang betul adalah usul fiqh. Jadi Imam Nawawi tunjukkan kepada kita dalam kitab At-Tibyan ni cara menggunakan dalil dengan betul. Okay, sebab sekarang ramai orang boleh nukil dalil, ayat Quran, hadis banyak, tapi tak tahu cara menggunakan dengan betul. Ini penting, sebab tu Imam Nawawi bila dia kumpulkan ayat Quran, dia letakkan tafsir. Dia letakkan hadis, dia letakkan penerangan bagi hadis. Itu penting. Okay? Kemudian, penting untuk meletakkan manusia pada martabat ataupun tempat yang selayaknya. Ini juga penting. Sahabat-sahabat boleh lihat dalam kitab At-Tibyan ini, banyak juga bahagian Imam Nawawi memuliakan orang yang tertentu dan juga secara khusus ataupun secara umum. Okay, sebagai contoh, kalau secara umum, pembaca ataupun penghafaz Al-Quran ada martabat yang khusus. Imam Nawawi nyatakan macam mana martabat mereka. Allah Ta'ala sayang orang sekian-sekian. Dan juga ada juga penulisan Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan ini. Beliau nyatakan kemuliaan orang-orang tertentu seperti ulama-ulama tertentu. Dia lebihkan gelaran orang tersebut. Contohnya kalau ulama sekian-sekian, dia sebutlah orang yang alim, orang yang zuhud, orang yang banyak ilmu, disebutkan sedemikian. Ini kenapa Imam Nawawi buat macam tu? Imam Nawawi menyatakan sedemikian untuk fahamkan kepada kita bahawa suatu tempat ataupun suatu manusia perlu diletakkan pada neraca yang adil. Okay? Neraca yang adil. Kalau dia ada ilmu, kita kata dia ada ilmu.
Mungkin kita tak setuju semua benda dengan dia. Okey, tapi bila mana ada satu kelebihan yang mana kita perlu letakkan pada tempatnya, kita letakkan pada tempat dia. Okey, anzilin nasa manazilahum. Letaklah manusia pada tempat dia. Okey, itu adalah bersikap adil kepada manusia. Bila mana ada pandangan yang kita tak berapa nak setuju dengan dia, tapi dia orang berilmu, maka kita kena layan dia seperti mana orang berilmu. Berbezalah pandangan dengan manusia dengan cara yang beradab. Okey. Itu adalah penting. Imam Nawawi ajar kepada kita, walaupun kadang-kadang Imam Nawawi kita tengok, dia tak pakai pun pandangan ulama ni. Dia letakkan pandangan 1, 2, 3, tapi dia tak pakai pun pandangan tu. Dia pakai pandangan ulama yang lain. Tapi tetap juga dinyatakan sebagai adab ilmu dan dia memuliakan orang-orang tersebut. Memuliakan para orang yang berilmu dan orang yang soleh. Dia letakkan. Okay? Maka ini juga pedoman untuk kita semua supaya jangan meremehkan orang-orang yang perlu untuk kita muliakan dan jangan melekehkan manusia. Okay? Baik. Sebab apa? Sebab dunia hari ini, dunia moden, lebih-lebih lagi dalam media sosial, kadang-kadang kita tidak mengenal manusia. Para mufti pun diperlekehkan, para ulama pun direndahkan. Kita kata mungkinlah bukan semua benda yang mana tokoh-tokoh kita buat kita setuju. Betul, itu boleh jadi. Dan kita kata bukanlah para ulama ini semua perkara dia mesti betul, dia mesti kita kata mutlak, maksum. Itu tidak berlaku. Maksum hanya ada pada seorang nabi dan juga rasul. Tapi beradablah dengan cara yang betul. Kalau kita nak berbeza pandangan, kita buat dengan cara yang beradab. Itu apa yang Imam Nawawi cuba terapkan dalam penulisan dia. Kalau kita baca betul-betul, okay, maka kita akan nampak halusnya adab Imam Nawawi dalam membentangkan perbezaan pandangan. Okay. Kemudian, mungkin noktah yang terakhir untuk kita punya sesi pagi ini, okay, sesi bedah buku yang kita kata ringkas lah, agak ringkas lah saya buat ni, iaitu melengkapi berbagai bidang, berbagai bentuk cabang ilmu Al-Quran. Sahabat-sahabat, Al-Quran bukan sekadar pembacaan sahaja. Al-Quran bukan sekadar pentafsiran sahaja. Al-Quran bukan sekadar pengamalan sahaja. Dia ada banyak lagi benda. Okay? Seperti mana kalau contoh kita lihat dalam bab bacaan, kita ada tajwid, kita ada qiraat, kita ada waqaf dan ibtida. Kan? Kita ada dalam bab memperelokkan suara. Ni dan apa jadi isu juga 2-3 hari baru ni tentang Al-Quran yang dilagukan kan. Kita tak nak bincang kat sini, cuma nak bagi tahu bahawa itu antara seni-seni dalam bab bidang bacaan. Dalam bab pemahaman pula kita ada tafsir, kita ada usul tafsir, kita ada tadabbur. Ni banyak ni. Okey. Dalam bab penulisan Al-Quran pula kita ada resam, kita ada dhabt. Kan? Kita ada macam lagi fawasil Al-Quran. Ini semua tentang bidang-bidang ilmu Al-Quran. Imam Nawawi seorang ulama yang ilmu dia bukan sekadar separuh takuk. Imam Nawawi seorang ulama yang mana ilmu dia sudah matang. Dia dah lama main ataupun dia dah lama bergelumang dengan bidang-bidang ilmu agama ni. Jadi ilmu Al-Quran dia nampak sangat-sangat lengkap dalam semua bidang. Sebab tu Imam Nawawi boleh tulis kitab At-Tibyan. Kalau kita tengok dalam kitab ni, semua bidang dalam Al-Quran tu dia sentuh. Daripada bab pembacaan, daripada kelebihan, daripada bab penulisan Al-Quran pun ada. Kalau dalam bab akhir tu dia sentuh tentang penulisan, boleh tak orang yang mana berhadas menulis Al-Quran, semua dinyatakan dalam ni. Sampai kepada bab tafsir Al-Quran. Boleh tak kita ni tafsir Al-Quran dengan sesuka hati? Macam mana kita nak tafsir Al-Quran? Boleh tak kita ambil satu ayat Quran, kita berdebat dengan orang menggunakan ayat tu tanpa apa-apa tujuan? Boleh ke tak? Semuanya dinyatakan dalam kitab yang sangat ringkas dan padat ni. Dan ini menunjukkan kepada kematangan ilmu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi sahabat-sahabat, harapnya ada pedoman yang kita boleh ambil daripada kitab ni, daripada cara Imam Nawawi menunjukkan penulisan dia dan daripada kitab ini sendiri. Okay, daripada kitab ini sendiri. Okay. Mungkin sebelum saya serahkan balik kepada Ustazah, okay, saya nak sebutkan bahawa kitab ini sahabat-sahabat cubalah untuk kita paling tidak khatam sekali dalam kehidupan kita ni. Okay. Ramai asatidzah yang mengajar kitab ni di masjid dan juga di surau, bahkan setakat yang saya tahu banyak yang jadikan silibus juga di Ma'had Tahfiz, di universiti. Macam saya sendiri
di universiti kita banyak baca dengan para pensyarah kita. Di masa saya zaman degree dahulu di UIA, banyak kali kita habiskan. Kemudian di masa zaman saya sekolah menengah dulu pun, Mahat Tahfiz dulu pun, memang ini menjadi silibus kita. Okay, dalam Mahat Tahfiz ada silibus adab Al-Quran, iaitu kitab ini disebutkan dan juga dijadikan sebagai sumber utama. Jadi sahabat-sahabat, cuba untuk kita habiskan satu kali pun tak apa dalam kehidupan kita kitab At-Tibyan ini, supaya dapat ambil banyak manfaat, terutamanya benda-benda yang melibatkan adab. Kadang-kadang kita terlepas pandang macam mana baca Al-Quran sambil berbaring. Macam mana kita dalam bab mendengar Al-Quran. Boleh cakap ke tidak ketika mana orang pasang Al-Quran. Ini semua dibahaskan dalam kitab ini. Okey, jadi usahakan supaya kita dapat khatamkan sekali pun tak apa. Okey, agar kita dapat ilmu yang sangat banyak daripada kitab At-Tibyan ini. Okey, jadi saya rasa sampai di situ dahulu, insya-Allah. Saya serahkan kembali kepada Ustazah. Jazakallah khairan Ustaz Muzuza untuk penjelasan tentang kitab At-Tibyan tadi. Alhamdulillah sangat membuka mata kita bagaimana seorang ulama yang terkenal ni Imam Nawawi menulis kitab ini, dan sehingga sekarang kita dapat manfaatkan daripada kitab yang berharga ni, alhamdulillah. Okey, ada soalan ya daripada para peserta, boleh kita raikan dulu ke Ustaz, insya-Allah? Ya boleh, insya-Allah. Boleh ya? Okey. Hmm. Pertama daripada Puan Ummu Adam, dia bertanya tentang Ustaz, kisah kehidupan Imam Nawawi ini sangat mengagumkan lah, kan, semuanya kerana keberkahan masa dan sebagainya lah. Dan apakah pendekatan yang terbaik untuk kami yang menyedari kurangnya ilmu Al-Quran ni dan sumbangan kepada ummah, sama ada pertama berjuang bersungguh-sungguh menuntut ilmu seperti Imam Nawawi dengan kelas-kelas pengajian, dan yang kedua, berdikit-dikit dengan kemampuan dan ruang yang ada. Mohon nasihat daripada Ustaz. Okay, baik. Allah Ta'ala, apa, kita dinasihatkanlah dalam kita punya hidup beragama ni, fattaqullaha mastata'tum. Kita takwa kepada Allah Ta'ala sekadar kemampuan kita. Jadi begini, dalam bab ilmu ini ataupun dalam bab amalan ini, bukan semuanya mampu menjadi seperti Al-Imam Nawawi. Bukan semua orang mampu jadi seperti para ulama kita. Ada orang yang mana dia tak mampu menjadi ahli ilmu, tapi dia mampu menjadi ahli ibadah. Ada orang macam tu. Ada orang yang mana dia mampu jadi ahli Al-Quran, dia banyak baca Quran, tapi dia tak mampu jadi ahli tafsir. Cumanya apa yang kita nak adalah ada bahagian kita dalam kehidupan ni dengan Al-Quran Karim dan juga ilmu. Itu yang kita nak. Jangan sampai kepada tahap tak ada langsung. Okey? Seperti mana kaedah fiqh menyebut, kalau tak boleh buat semua, maka jangan tinggal kesemuanya, kan? Jadi dalam bab ini, soalan ini, macam mana kita nak buat? Sama ada kita habiskan masa semuanya untuk kita pergi kelas, join program-program tadabbur dan juga program Al-Quran, ataupun kita yang mana-mana ada je lah, kan? Yang mana-mana ada yang terlintas, kita pergi. Jawapannya adalah sekadar mana kemampuan yang mana tak menggugat kepada mudarat kepada hidup kita. Contoh, kita ada kelangsungan hidup yang lain sedikit daripada orang lain. Contoh orang businessman, dia agak sibuk sikit. Tapi janganlah sampai tak ada langsung dalam bab pelibatan kelas-kelas Al-Quran. Itu maksud kita. Okay? Tapi kalau dia mampu, masa dia lapang, okay? Dan tak membebankan dia pun, maka sertai sebanyak mungkin untuk kita pulun ilmu yang kita nak cari. Okay? Jadi, walhasilnya adalah apa yang ulama sebutkan, jangan tinggalkan semuanya kalau kita tak boleh nak dapatkan kesemuanya. Okey? Dan insya-Allah mencari ilmu ni sebenarnya dia mendekatkan kita kepada syurga. Sabit kepada hadis yang sahih, Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mana menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Taala mudahkan bagi dia jalan untuk ke syurga. Jadi insya-Allah kesusahan kita nak cari kelas, nak masuk kelas dengan kekangan masa, kita kena korbankan sesuatu untuk mendapatkan ilmu, semuanya itu akan dibayar dengan ganjaran syurga insya-Allah taala. Allahu a'lam. InsyaAllah, amin ya Rabbal Alamin. Macam bulan Ramadan ni pun kita ada pelbagai kelas, kan Ustaz? Daripada pagi, daripada kita bangun daripada tidur tu, lepas sahur tu dah ada kelas dah, kan? 6:30 pagi.
Lepas tu pukul 7 kelas dengan Ustaz Muzuza pula kan. Pukul 8 kelas di Tadabbur Center pula. Pukul 10 di Mutiara Tadabbur kan. Dan petang lagi Tadabbur Surah Yusuf dengan Ustaz Imran Zaki kan. Masya Allah. So seharian kita tu Alhamdulillah kan banyak platform, banyak peluang yang kita boleh tuntut ilmu. Moga-moga Ramadan ini kita susun sebaiknya. At least sehari tu ada ayat Al-Quran yang mengesani hati kita, yang terkesan pada hati kita, yang kita tadabbur pada setiap hari. Alhamdulillah. Okey, seterusnya Puan Niksum ada tanya Ustaz, merujuk kepada metodologi umum Imam Nawawi, bagaimana secara ringkasnya Imam Nawawi ini memilih kalam ulama-ulama untuk dimuatkan dalam kitab beliau? Padahal pada zaman tu tidak ada alat komunikasi seperti sekarang kan, tak ada database yang verified, systematic dan accessible kan. So bagaimana dia menyusun tu lah. Okey, baik. Ini adalah kita panggil sebagai kesungguhan para ulama ataupun kita bahasakan sebagai himmah. Himmah para ulama ni tinggi, sahabat-sahabat. Kalau kita sebutkan kan, sekarang kita ada banyak aplikasi kan. Kita ada contoh untuk ayat Quran, kita ada apps. Kita boleh type saja ayat Quran tu timbul. Okey. Yang pertamanya ulama hafal Quran, itu yang pertama. Contoh lagi hadis, kita ada apps macam-macam sekarang. Kita boleh type je hadis dekat dekat Google tu akan keluar hadisnya sahih ke, hasan ke, dhaif ke, maudhu' ke kan. Ada apps semak hadis lah dan sebagainya, banyak platform kita. Kita ada Syamilah kan, Maktabah Syamilah. Sebut je mana-mana teks dia akan keluar nama kitab, cetakan mana semua. Tapi macam mana ulama buat macam tu tanpa ada semua ni? Jadi itu adalah tanda kesungguhan mereka. Saya duk fikir macam mana ulama hadis dulu dia boleh keluarkan semua hadis daripada semua kitab kemudian dinyatakan status hadis tu. Sekarang kita boleh type, lepas tu dia akan sebutkan hadis ni disebut dalam kitab mana-mana-mana sebelum kita nak buat proses takhrij. Tapi dulu tak ada. Jadi ini semua adalah hasil daripada kesungguhan para ulama. So macam mana Imam Nawawi buat perkara ni semua tanpa kita kata ada verification daripada mana-mana kemudahan yang kita ada sekarang? Jawabnya yang pertama sekali, alat kemudahan yang ada sekarang melalui daripada ilmu mereka. Apps yang dibina sekarang adalah melalui kesungguhan mereka. Okay, jadi itu yang pertama. Yang keduanya, mereka sangat ramai berguru. Jadi verification datang daripada guru-guru mereka. Kalau kita perhatikan dalam kitab At-Tibyan ni, penyemak ataupun penganalisis kitab At-Tibyan ni akan letakkan dalam versi terjemahan pun ada senarai guru Imam Nawawi dan bukan seorang, bahkan ramai. Sangat ramai guru-guru Al-Imam Nawawi. Dan juga anak murid dia juga ramai. Kalau ada sebarang kesilapan, guru ataupun murid mereka akan tapis tulisan tu untuk sampai kepada kita yang sahih dan betul-betul sahaja. Jadi itu antara cara verification para ulama turun-temurun lakukannya. Okey? Jadi itu kesungguhan dia walaupun tak ada kemudahan macam kita sekarang, tapi tetap juga ilmu itu ditapis dengan sangat insaf dan sangat baik. Allahu a'lam. Okay, jazakallah khairan Ustaz. Seperti yang Puan Raja Nur Hajah bagi tahu kan, sebab setiap hari tu kita sibuk kan, kita kerja, balik rumah tak sempat nak baca kitab, balik pun dah malam, dah penat nak membaca kan. Kalau kita tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Yang itulah formula yang saya pegang. Kalau sehari tu kita tak mampu nak baca, macam buku banyak kan di rak buku kita, mungkin buku asatizah kita banyak keluar kan, laju mereka menulis kan, kita nak beli semua, kita nak dapatkan semua kan. Tapi dalam sehari tu at least kita sempat baca satu page ataupun dua page pun Alhamdulillah dah cukup baik daripada kita tinggal langsung tak membaca buku kan. So itulah kita ni membaca karya yang sudah ditulis kan. Para ulama dahulu struggle menulis kitab tu daripada tak ada apa-apa, mereka Allah berikan ilham dan mereka menulis kan. So struggle-nya mereka itu sangatlah besar nak berbanding dengan kita hanya kita membaca helaian-helaian yang sudah yang sudah tersedia di depan mata kita kan, masya-Allah. So kita letakkan kesungguhan dan kita letakkan tekadlah dalam hati kita untuk kita manfaatkan ilmu yang ada ni kan. Kita kena cabar minda kita untuk kita membaca banyak kan, berfikir, membaca kan. Dan kita budayakan ilmu ni dalam rumah tangga kita, bersama suami kita, bersama anak-anak kita kan. InsyaAllah. Moga-moga keluarga kita pun antara keluarga yang mencintai ilmu, insyaAllah.
Okey, ada juga yang share syarah kitab ni oleh Ustaz Roslan Muhammad. Mungkin boleh carilah di YouTube ke dan sebagainya. Mungkin boleh cari syarah kitab At-Tibyan ini di YouTube dan sebagainya, insya-Allah. Jika ada soalan lagi yang nak ditanyakan kepada Ustaz, boleh lagi, insya-Allah. Kita raikan satu ataupun dua soalan lagi, insya-Allah. Seperti mana Ustaz bagi tahu tadi, Ustaz sarankanlah ya, kita at least baca buku ni secara sekali lalu lah dalam hidup kita, at least kan. Ada buku-buku yang asas yang sepatutnya kita sebagai penuntut ilmu ni kita ada buku-buku asas dalam setiap bidang. Sebagai contoh, kalau kita nak kita nak mendalami ilmu ulum Quran, ada buku yang khusus tentang ulum Al-Quran. Kalau kita nak mendalami tentang hadis, ada buku tentang hadis yang kita lazimi kan. Ada buku-buku rujukan peribadi kita. Apabila kita nak rujuk tentang ilmu tu, kita rujuk buku-buku tersebut kan. Jadi buku-buku tentang Al-Quran ni, antara yang kita boleh rujuk adalah buku ni lah kan. Tentang pembaca Al-Quran, adab pembaca Al-Quran yang mana dikupas sangat luas merangkumi juga fiqh perbahasan fiqh, hadis dan sebagainya, insya-Allah. Okay. Puan Niksum ada tanya Ustaz, definisi ahli Al-Quran dalam kitab ni macam mana Ustaz? Okey, baik. Definisi ahli Al-Quran ni luas sebenarnya. Ada ulama yang memasukkan ahli Al-Quran ni adalah hanya kepada orang yang menghafaz Al-Quran kerana di sana ada hadis. Ada juga ulama yang memasukkan definisi ahli Al-Quran ni sebagai orang yang membaca dan juga menghafaz. Ada yang lebih luas daripada itu. Tapi dalam kitab At-Tibyan ini, Imam Nawawi isyaratkan kepada kita, walaupun dia tak sebut secara sarah, dia tak sebut secara clear cut dan juga ayat yang jelas, tapi kita nampak isyarat Imam Nawawi menyatakan ahli Al-Quran adalah orang yang uh, mentadabbur, membaca setiap hari dan juga orang yang menghafaz Al-Quran. Itu yang kita nampak daripada isyarat Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan. Okay, wallahu a'lam. Okay, Alhamdulillah jelas kupasan Ustaz tadi. Alhamdulillah. Kita pun dah 11:37. Alhamdulillah ini sesi yang ke-8 My Tadabbur Time. Kita ada satu lagi siri berbaki, insya-Allah, bersama dengan Ustaz Syahri Abdul Rahman pada hari Jumaat ni, insya-Allah pada pukul 10 pagi. Itu siri terakhir lah My Tadabbur Time. Jadi jadi sesiapa yang nak dapatkan buku At-Tibyan ni boleh dapatkan di komen dekat pin komen. Saya ada share link untuk dapatkan buku ni. Buku yang apa saya beritahu ni adalah Ustaz boleh tutup skrin dulu kan? Insya-Allah. Okey, sekejap. Okey, baik-baik. Buku yang saya beritahu tadi tu adalah buku daripada Telaga Biru. Okey, Telaga Biru. Yang ni hardcover. So harga dia RM49, RM49. Ada yang kata dia beli lebih murah, mungkin yang tu bukan hardcover lah. Mungkin yang tu cetakan yang agak lama sikit. Okey, yang ni cetakan yang terbaru pada tahun lepas diterbitkan oleh Telaga Biru, cetakan Julai 2023. Okey, yang ni yang terbaru lah. Yang terbaru yang berada di tangan saya ni. Okey. Nanti tuan-tuan perempuan yang berminat nak dapatkan, insya-Allah boleh dapatkan di pin komen, ada link yang saya sertakan, link WhatsApp. Nanti boleh WhatsApp saya, insya-Allah. Saya akan bantulah untuk orderkan untuk tuan-tuan perempuan melalui Telaga Biru, insya-Allah. Jadi mungkin saya bagi seminit atau 2 minit, insya-Allah, untuk Ustaz untuk wrap up mungkin, ataupun kata-kata terakhir ataupun take home message ke yang lain, insya-Allah. Mungkin yang terakhir Ustaz, insya-Allah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mungkin kita punya sebagai konklusi kepada hari ini, sesi bedah kitab kita pada hari ini, iaitu yang pertamanya, sahabat-sahabat kena faham Al-Quran dengan kehidupan kita ini tidak boleh terpisah. Okay? Al-Quran dengan kehidupan kita ini tidak boleh terpisah. Jadi antara benda yang paling penting sekali adalah kita cuba meletakkan kehidupan kita pada paksi Al-Quran semampu kita. Walaupun kita ni mungkinlah tak boleh, ataupun kita ni mungkin orang yang mana
bukan ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk jadi ulama qiraat, jadi ulama tajwid, bukanlah seorang qari, bukan seorang ulama tafsir, mungkin bukan para ilmuwan yang kita sebutkan. Tapi itu tidak menjadikan kita ini terpisah daripada Al-Quran. Okey, seperti mana Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, beliau isyaratkan dalam kitab beliau Mafatih. Okey, Mafatih, yang mana dia senaraikan kunci-kunci untuk kita berinteraksi. Mafatih di ta'amul ma'al Quran, dia senaraikan kunci-kunci untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran. Antara kunci yang Syekh Salah letakkan adalah jangan anggap bahawa Al-Quran tidak kena mengena dengan hidup kita. Okay? Jadi antara benda yang mana kita kena selalu pegang adalah Al-Quran selalu berkait dengan kehidupan kita. Mungkin sebagai konklusi atas apa yang saya telah pun bentangkan pada pagi ini, iaitu kitab At-Tibyaan ini, sahabat-sahabat kena lihat para ulama menjadi hebat mula dengan Al-Quran. Jadi sebenarnya tak ada mustahil pun untuk kita jadi orang yang hebat apabila kita mula mendekati Al-Quran. Walaupun mungkin kita nampak macam mustahil, tapi sebenarnya itu bukan satu benda yang mana tak mungkin berlaku. Ramai orang yang mana saya sendiri kenal, sahabat-sahabat saya yang mana mula-mula masa sekolah nakal, apabila mana mula mendekati Al-Quran jadi orang yang hebat. Jadi orang yang hebat. Maka kita bukan golongan yang terkecuali daripada perkara tersebut. Boleh untuk kita jadi orang yang hebat, boleh kita jadi orang yang baik dengan asbab rahmat Al-Quran Al-Karim. Okay? Sebagai akhir sekali, kena faham bulan Ramadan adalah bulan yang mana bulan yang paling sesuai untuk kita mula mendekati Al-Quran. Mungkin dulu kita bukan seperti mana orang yang lain. Mungkin orang lain baca Quran setiap hari, tadabbur Quran setiap hari. Mungkin kita bukan dalam kalangan tersebut. Tapi bulan Ramadan kita boleh mula dengan langkah yang pertama. Okay? Mungkin hari ini dah 16, tapi itu bukan bermakna kita tak boleh dah. Maknanya due date dah habis dah. Bukan macam tu. Walaupun akhir Ramadan sekalipun, mulakan langkah pertama untuk kita mendekati Al-Quran. Dan yang paling penting sekali adalah bukanlah kita menjadi orang yang terbaik dalam bidang tersebut, tapi orang yang memulakan dan menyertai jalan tersebut. Macam hadis yang saya baca tadi, Nabi sebut siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu. Nabi tak kata siapa yang jadi ulama. Maksudnya jalan untuk kita ke syurga ni bukan semestinya seorang tu jadi paling top dalam suatu jalan baru dia jadi orang yang Allah Ta'ala sayang. Bukan macam tu. Tapi dia sertai jalan tu. Itu pun dah cukup untuk jadikan orang itu dipermudahkan jalan ke syurga. So tak semestinya kita jadi orang yang ulama besar dalam bidang Quran baru dipermudahkan jalan ke syurga Allah. Bukan macam tu. Tapi dia menyertai jalan tu. Dia menempuh jalan tu. Itu yang Nabi sebut dalam hadis. Kita boleh fahami bahawa sebenarnya Nabi nak menggalakkan kita dan tidak melunturkan semangat kita. Okay? Jadi sahabat-sahabat jangan berputus asa daripada kita menggali khazanah ilmu Al-Quran. Sekarang kita ada banyak platform daripada Mutiara Tadabbur pun asatidz kita ramai. Jangan sia-siakan peluang ni sebab peluang ni tak datang seperti mana orang lain mendapat kelebihan tersebut. Okay. Ada ramai sahabat-sahabat kita di negara-negara jiran pun ramai yang bertanya tentang program Al-Quran tak selebat dan juga tak serancak di negara kita. Alhamdulillah ramai asatizah kita yang promosikan program Al-Quran. Benda-benda macam ni kita kena rebut sahabat-sahabat. Jangan biarkan dia berlalu depan mata kita saja. Okay. Jadi saya rasa itu saja untuk pagi ini. Saya ucapkan terima kasihlah kepada Ustazah dan juga penganjur, kepada semua sahabat-sahabat yang hadir. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Sangat jelas penerangan Ustaz. Dan sebelum akhir, saya nak beritahu juga Ustaz Muzuzah ada tulis buku tentang Al-Quran. Antara yang menarik perhatian saya lah buku ni, buku Al-Quran untuk kita. Buku Al-Quran untuk kita. Saya tunjuk ini. Buku Al-Quran untuk kita. Dalam buku ni Ustaz ada kupas tentang bagaimana nak berkenalan dengan Al-Quran, bagaimana nak jatuh cinta dengan Al-Quran dan bagaimana nak setia dengan Al-Quran. Okey, buku ni terbit kalau tak silap saya tahun lepas, kalau 2023 kalau tak silap saya Ustaz, betul 2023, Alhamdulillah. Ya, betul. Cetakan pertama pada Mei 2023, terbitan oleh Iman Publication, Alhamdulillah.
Jadi kalau siapa nak dapatkan buku ni boleh cari ya di Iman Publication di website dan sebagainya. Tapi kalau peserta My Talian Time yang berada dalam grup tu, insyaAllah saya dah share tadi link buku Ustaz ni. Nanti boleh dapatkan insyaAllah. Okay, insyaAllah. Jadi saya daripada Mutiara Tadabbur mohon maaf atas kekurangan sepanjang majlis dan Alhamdulillah kita dah melengkapi siri yang ke-8. Ada satu lagi berbaki siri insyaAllah pada hari Jumaat ni insyaAllah. Okay, jadi jazakumullah khairan. Terima kasih kepada semua peserta. Tadi lebih 200 orang Alhamdulillah menyertai kita punya perkongsian. Alhamdulillah. Jadi kita tutup dulu kelas kita dengan suratul As dan tasbih kafarah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyakum, jazakumullah khairan.